Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So malam ni kelas kita adalah berkaitan dengan OneNote, Google Drive and integration dengan OneNote. Hari malam ni saya nak tunjuk pada cikgu dia. Tadi saya betul sepi-sepi, saya jumpa pula saya punya mana saya. Oh, Jawi saya. Nampak tak benda ni? Ni kita dah boleh gunakan benda-benda ni. OneNote saya pun boleh baca ni. Ini kita dah nanti bagi dia boleh lihat idea dulu. Okey. So, sebenarnya kita nak beralih kepada satu perkara yang kita panggil web-based technology. Teknologi yang berasaskan web. Kita tak nak install so many things dalam kita punya laptop ni. Sebab kalau kita install banyak sangat laptop, dia hang, betul tak? Jadi kalau dia hang, susahlah kita nak buat kerja kita, betul tak? Jadi, bagaimana nak elakkan komputer kita ni hang? Ya, saya nak aplikasi supaya boleh nampak. Okey, dalam laptop, kalau kita tekan dekat window dekat sini, ni asaslah cikgu Kiam dia mungkin dah tahu. Okey, kalau kita tekan dekat sini, all apps ni, kamu akan nampak dua jenis OneNote. Okey, yang pakai Windows lah. Yang siapa yang pakai Apple tu, dia mungkin dia tak nampak lah OneNote for Windows ni sebab dia tak ada window. Okey, dia berdasarkan iOS. Okey, kalau anda ada iPad, macam ni, nanti iPad boleh tak pakai OneNote? Boleh. Alright. Okay. So, jadi nak pilih yang mana satu. Jadi, kadang-kadang dulu, during MCO, semasa saya jumpa kali pertama Cikgu Syam dengan Cikgu Tio, mereka menggunakan peranti berbeza. Dr. Johaida ada tak dalam ni? Ada. Yang unik ni Dr. Johaida ni pula, dia guna Apple. Bukan Apple yang makan buah Apple tu, tak ada. Dia punya laptop pun nama Apple, dia pakai tu. Jadi, dia punya interface tu tak sama. Okay, bila interface dia tak sama, jadi apa yang dia nampak dengan apa saya nampak tak sama. Jadi baru saya perasan dengan ada 4 benda yang cantik. Jadi apa yang video-video yang dapat sebelum ni, bagaimana saya guna rakam menggunakan handphone dan sebagainya. Bagaimana saya menggunakan integration dengan QR code dan sebagainya. Malam ni kita nak explore. Okay. Jadi kita nak start dari mana Dr. Basya? Kita nak start daripada OneNote ni ke, OneNote for Windows ke atau OneNote 365 tu. Yang handphone kita letak tepi dulu Kita ada 4 tadi kan. Pertama OneNote Desktop 2016. Saya nampak yang ini. Okey, tidak saya ambil saya punya pointer ni. Okey, kita kembali kepada sini. Alright, kembali kepada app saya tadi, yang ini. Okey, mana dia? Yang ini OneNote for Windows. OneNote Desktop. Yang ini adalah OneNote for Windows 10. Sebab ada tuan-tuan ni juga kadang-kadang dia punya laptop dia tak ada OneNote Desktop ni. Jadi bila saya menyampaikan caranya tentang OneNote last time, dia rupanya, dia tak ada yang ini, dia ada yang Windows 10 ni. Okey, apa beza dua ni? Bezanya, OneNote for Windows 10 ada ruler. Ada pembaris. Itu yang digunakan oleh cikgu-cikgu matematik. Bila dia nak ajar matematik tambahan ke, matematik, prinsipal ke, yang tingkatan 6 ke, dia nak gunakan banyak pembaris. OneNote yang ini tidak ada pembaris. Let's explore. Lepas ni baru, jadi hari ni kita nak belajar daripada bawah naik ke atas ke atau atas ke bawah. Hari ni kita nak belajar daripada atas ke bawah. Maksudnya kita belajar yang kat cloud tu. Yang kat cloud tu kita panggil OneNote for Windows 365. Ini tulis Windows 365. Okay, Microsoft 365 Windows pula. OneNote Microsoft 365. Itu tulis dulu yang tu. Nanti kita akan belajar daripada atas tu, kita nak turun ke bawah. Okay? Right. Nak lupa pula nak takkan. Ya. Okay. Okay, tapi sebenarnya dah datang dengan Microsoft Secret Classified. Okay. So saya nak explore. Saya akan buka kedua-duanya untuk berikan penerangan kepada cikgu. Okay, yang kat PC dekat atas tu, ada yang kecil tu. Dekat atas tu yang mana tu? Okay, nanti senang aja. Kita nak tengok yang mana, okay. Soalan yang baik. Okey, tuan, saya buka kedua-dua ni sekali. Tengok, saya tekan yang ini dulu, yang desktop ni. Apa beza dia? Okey, yang desktop version, beza dia adalah curtain yang bergerak ni. Atau kita panggil divider. Okey? Tapi saya suka panggil dia tirai ni, sama macam tirai kat rumah lah. Okey? Jadi, benda ni boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Benda yang bergerak ni, kita panggil divider ni, hanya wujud jenis yang macam ni di dalam Microsoft OneNote Desktop ataupun 2016, version 2016. Okay?
Sebab dia ada perkataan file kat atas ni. Okey? Dia ada file kat sini yang ada banyak benda atas ni. Ni kita panggil ribbon. Okey? Bukan ribbon hari jadi yang ikat kepala tu ni pun panggil ribbon. Okey. Ini beza. Okey, ini adalah OneNote for desktop. Macam mana nak cakapkan OneNote for Windows 10 tu? Kalau Windows 10 tu, kalau pergi balik dekat app tadi, kalau kita masuk Windows 10, yang ini, okey. Kita masuk yang Windows 10 yang ini, kita akan nampak, sorry, keluar pula ni. Ya. Kadang ada yang dia buka Windows 10 dan saya tunjuk dia. Okay. Alright. I share again. Okay. Okay, kita kembali kepada apps tadi. Okay. This is OneNote for Windows 10. So, apa yang nampak perbezaan dekat sini? Dekat sini, beza dia adalah keadaan interface tu sih. Oh, dia keluar Okay, tak keluar Dah boleh nampak ke? Belum? Okay. This is OneNote for Windows 10. Apa yang membezakan kedua-dua OneNote ni? Okay, kalau you tengok dekat sini, perbezaan dia dari segi interface ataupun paparan yang you nampak pada ketika ini. So, malam ni kita punya, dia ada My Learning Journey, contoh yang ini. Okay, ini adalah for Windows 10. Beza apa dekat Windows 10 ni? Sebab dekat draw atas ni, dia ada ruler. Nampak ruler? Dia ada ruler ni. Tapi, yang ini, kalau you tengok, dia tidak ada yang tirai yang boleh gerak kiri ke kanan. Tirai dia duduk kat sini. Yang mendalam. Tapi dia boleh gerak dia terlampau rigid saja. Dia tak boleh pergi lebih jauh. Kalau pergi pun, dia gerak yang gerak sampai ke sini saja. Okay. Yang ini adalah duduk berada di dalam Windows. Okay. Ini dalam Windows. Okay. Kembali kepada yang desktop punya. Yang desktop punya bentuk dia begini. Okay. Dia beza dia yang ini. Okay, apa saya suka nak pakai yang desktop ni? Sebab yang desktop ni features lebih banyak lagi. Okay, tapi dia benda yang sama. Nampak? Kita boleh share, kita boleh export, kita boleh send. Macam benda dia boleh buat ni, nanti kita akan explore. Okay, dan kita boleh buat banyak-banyak perkara lah. Kita boleh gunakan sharing ni dengan student kita, dengan rakan kita, dengan pentadbir kita dan sebagainya. Ini adalah share notebook ataupun kita boleh share dekat meeting. Okay, ini adalah desktop version. Okay, sampai sini kalau ada soalan nanti tanya Okay, yang tepi ni kita bagi divider dekat sini. Yang atas ni kita bagi section ataupun chapter. Dekat sini lah kita letakkan banyak nota-nota kita yang paling banyak tu kan. Kita boleh copy paste. So malam ni sebenarnya kita nak belajar banyak benda-benda ni. Nampak yang keluar biru-biru ni. Nanti kamu mungkin nak tanya kenapa yang ada garis, ada yang garis putus-putus ni. Macam mana nak buat benda ni. Okay, so nanti saya akan explain. Okay, sampai sini boleh faham ni? Tak faham nanti tanya tau Cikgu Lily. You boleh buka mic, boleh tanya sebab konsian ni nanti bukan 2 jam ni, dia 1 jam. Jadi you boleh cepat. Okay? Dah nampak beza dia? Okay? Alright. Dan lagi satu, yang tadi kita cakap tentang Windows 10. Jadi biasanya kalau Windows 10 ni, more to teachers yang nak guna ruler. Bila kita tekan ruler ni, untuk keluar ruler ni, nampak dia bergerak. Dia pusing. Nampak? Dia nak buat garis ke apa semua, dia kena pakai ruler. Windows 10 pun boleh share juga kan? Boleh. Cuma apa dia punya beza dia? Paparan dia berbeza, tapi tengok dekat bahagian sini tidak ada tulis perkataan file. Apa yang best dekat Windows 10 ni? Yang bestnya sebab Cikgu Cik boleh suka lah sebab bila dia nak buat quiz, Windows 10 boleh buat quiz secara automatik. Dia tanya satu je soalan dia boleh buat macam-macam. Dan malam ni kita tak nak bincang dulu.
Sebab kita juga ada pelajar-pelajar yang hari ni baru pertama kali dia guna ni OneNote ni. Seperti mungkin Cikgu Muhammad Zulfikri kita ni baru pertama kali ni dia pun tertanya-tanya nak guna yang mana satu ni. Kita Bashar ni dia nak guna Windows 10 ke atau nak guna desktop ke macam ni ke dan sebagainya. So kita nak guna yang mana? Kita nak start hari ni malam ni yang ke atas ni, yang Windows 365. Okey. Sebab lagi satu soalan dia, kadang-kadang anak kita kan kadang-kadang ada banyak benda yang di-share dengan kita. Contoh macam anak saya. Okay, kita tengok buku-buku yang saya buat ni ada banyak kan. Sebab macam contoh saya nakkan tentang everything about my children. So I have 2 children. I have 4 actually. So ini yang sekolah ni, sekolah rendah ni ada 2 orang. Jadi macam-macam lah, sekejap nanti t-shirt lah, sekejap dia punya PDPR, betul tak, sekejap utara ni dia bagi macam-macam lah. Dia punya soalan lah, dia punya ni semua nak share dengan kita semua kan. Jadi bagaimana saya nak meletakkan semua tu di dalam satu tempat. Jadi kita gunakan Microsoft OneNote ni, cikgu. So macam mana kita nak guna yang dengan begitu banyak sekali perkara yang nak kita ingat dan simpan dan sebagainya. So dalam proses kita menyimpan segala data ataupun konsep itu, kita gunakan Microsoft OneNote. Okay. Nak start daripada mana? Okay, how to start? So apa-apa dia kita gunakan web dulu. Okay, kita gunakan apa yang ada dekat Chrome dulu. Okay, contoh dia start daripada kat sini saja. Kita type dekat sini, Microsoft. Okay, so kita akan memulai apa yang ada dekat cloud data IDA ni. Tak tahu dia tanya saya, tekan aja. Itu saja. Pilih yang mana? Pilih yang ini. Jadi siapa yang tak ada akaun Microsoft, tak apa, guna saja yang free itu 5GB. So nanti kalau nak ni, nanti kita boleh mohon dengan Cikgu Aman kita. Itu yang kita ni advantage Cikgu Dili. Kita ada Cikgu Aman dengan saya, dia admin untuk Microsoft tu. Dia berapa banyak akaun pun boleh buat, tapi ambil satu cukup lah, satu kau apa tak ada. Saya lah. Tapi kita alhamdulillah, sebab kalau kita password, kita lah dekat dia. Okay, pilih yang boleh login je. Mana kita login. Jadi ini. Office 365 login. Okay. Untuk saya ni sebab saya dah masuk lah. Lepas tu saya dah boleh login ni kan. Saya ada macam-macam kat sini. Okay. Jadi kalau yang belum login, bila kamu login, kamu akan masuk ke dalam akaun kamu. Macam saya gunakan akaun e-didik saya lah. Kenapa saya gunakan e-didik ni? Terima kasih kepada NGO e-didik ni yang memberikan akaun education channel. Akaun ni ada 1 TB tu. Akaun 1 TB ni mahal ni kalau kita nak pergi beli dengan Microsoft ni. Nanti orang boleh google sendiri lah sebab kita tak nak cakap tentang pricing ni. Jadi ini bagi kita percuma, kita guna je apa yang ada dekat Aida. Okay? Kalau tak ada, kita minta dengan Cikgu Ahmad. Dia banyak ada account. Okay, dia boleh create untuk kita. So dalam perkongsian kat sini, apa yang best? Ini yang semua duduk dekat cloud. Dekat internet dan dekat atas tu. Ini yang macam mana sekalipun, kalau awak ada masalah dekat desktop, Windows ataupun dekat phone, kembali kepada Microsoft 365 sebab ibu dia duduk dekat sini. Okay? Kalau kita tengok yang 9 kotak kecil ni, kita panggil waffle. WAFFLE. Kalau Google duduk belah kanan. Kalau Microsoft duduk belah kiri. Senang macam cerita tu. Dia dua je tu, kanan atau kiri. Kalau nampak belah kiri, maksudnya awak tengah buka Microsoft. Kalau buka nampak di sebelah kanan, macam Google ni, kok ni, nampak belah kanan ni, ni Google. Okay? Bila dia dah panjang cerita tu, dia dah start cakap. Mata dia. Okay. Alright. Jadi, apa yang best tentang Microsoft berbanding dengan Google? Sebenarnya, kedua pun best juga. Tergantung pada bagaimana kamu nak menggunakannya. Okay. Jadi, sebenarnya kalau kita tengok dekat sini, ini semua file-file yang kamu tengok buat ni, dia sebenarnya berada di dalam OneDrive. Dalam Microsoft, kita panggil OneDrive. Dalam Google, kita panggil Google Drive. Apa benda Google Drive? Apa benda OneDrive? Ini nampak tak gambar awan ni? Maksudnya, semua data anda tak kira lah file ke, tak kira lah gambar ke apa, semua dia akan duduk di internet saja. Jadi semuanya berada di ujung jari. Kalau laptop ni tak boleh buka, laptop kamu dirangkut ke oleh peragut ke, okay, kambing pun meragut juga, tapi dia meragut rumput. Dia tak ada ragut beg awak tu. Jadi contohnya, jadi dia kalau hilang ke dan sebagainya, benda dia tidak akan hilang, dia akan duduk kat atas sana. Tak ada kena virus, nak pakai thumb drive, nak hilang tu tak boleh. Doktor, kalau tak ada internet, boleh buka tak? Kalau tak ada internet, ini yang soalan yang sangat saya suka. Kalau tak ada internet, kamu tak boleh buka yang ada dekat cloud tu, tapi kamu boleh buka apa yang ada dekat dalam laptop dengan dalam handphone. Sebab, bila sesi perkongsian seperti PIBG, contoh PIBG saya, bila saya share benda tu dengan
dengan apa nama, dengan cikgu saya. Apa guna instrumen selalu. Instrumen, dekat instrumen. Okey, kat sini saya cuba. Sebab semasa saya berada di PIBG dulu, saya menggunakan OneNote di dalam sesi untuk menyimpan segala fail PIBG. Jadi itu hampir 95% paperless. Lagi 5% of course lah nak sign check tu kena lah. Itu memang ada paper. Jadi kita nak tengok macam mana saya menggunakannya di apa nama, di dalam penggunaan Microsoft OneNote ni sendiri. Ada tak isu masalah hijau. PIBG 2019. InsyaAllah. Okey. Ini contoh tau, maksudnya ini adalah buku pengurusan PIBG. Saya tahu kalau dekat tu, orang ada banyak file. Dr. Aida dengan cakap lah, dia file dia memang banyak. Penuh satu kereta. Tapi kan saya nak cari semua pengurusan PIBG pada tahun 2019. Jadi 2020. So, kita ambil PIBG 2019 contoh dia. Dekat sini contohnya, mana disimpan segala macam file, gambar dan sebagainya. Cikgu tu guna handphone aja. Macam ni kadang aktiviti ke kurikulum ke apa semua, dia ambil tangkap dekat telefon dia, dia akan upload secara automatik ke dalam buku PIBG berkenaan. Malam ni bukan nak cakap pasal tu sebenarnya, saya nak cakap pasal bagaimana kita nak belajar tentang trik-trik yang ada sebenarnya tu. Sebenarnya tak prepare pun nak tanya tentang PIBG tu. Sebab ada tutup file besar. Okey, kembali kepada yang tadi OneNote tadi. Nanti saya cari. Sebab sebenarnya saya dah prepare tu DRB My Learning Journey ni. Ada prepare malam ni sebenarnya, mungkin tuan-tuan perempuan sekalian dah memang dah gunakan OneNote ni. Tapi lagi dah buka OneNote ni. Sekarang kita nak buat daripada zero to hero. Okey, malam ni saya dah buatkan, hari ni kita nak belajar. Sebelum tu, saya nak share buku form ni dekat Meet nanti orang isi form ni untuk kelas malam ni. Ya. Kat buku form ni dia akan pergi dekat sini, saya nak copy ni. Okay, copy ni saya letakkan untuk ni punya chat. Okay, nanti you isi form ni Okay, right. Jadi, yang ini sekarang apa yang kita lihat ni, sebenarnya file ni, OneNote ni berada di dalam on the net ataupun di dalam cloud tu sendiri. Jadi kita sekarang nak bawa benda tu, Windows tidak ada, Microsoft for Windows 10 tu, OneNote for Windows 10 tidak ada perkataan file ni. Okay, dia ada home saja. So kita pergi dekat file ni, okay, the moment you tekan file ni, you akan nampak perkataan edit desktop app. Okay, bila you tekan benda ni lah, dan dia akan terus pergi ke dalam laptop you. Okay, lepas tu nanti kita belajar Cikgu Muhammad Zulkifli. Ini memang best ni OneNote ni. Sebab tu saya namakan dia The 9 Wonders of the World. Selepas nombor 7, nombor 8 adalah Telegram. Nombor 9 adalah OneNote. Sebab apa? Tidak ada satu aplikasi dunia yang awak boleh copy paste kat dalam dia. Tak ada, itu satu. Nombor 2, tak ada satu aplikasi di dunia yang awak boleh cari kata kunci isi kandungan dalam file tersebut. Tak ada. Dia saja boleh buat. Itu kita nak tunggu. Kita nak belajar malam ni. Malam ni juga kita nak belajar apa lagi yang check-in. Kita nak belajar tentang shortcut. Okay, kita tekan tu. Share pun betul lah, macam cakap boleh share. Tapi dia punya menu dia sikit saja. Betul tak? Selalunya kalau kita nak makan, dia pergi restoran makan, kita mesti nak tengok banyak menu, betul tak? Kalau ada 2-3 keping ni menu ni, tak best lah saya nak pergi banyak menu. So kita nak pergi kepada offline version. Okay, offline version ada dua. Yang desktop tu dengan handphone. Sebab kadang-kadang bila kita pergi ladang betul Aidawan ni, okay, kita pergi hok ladang ni, ladang mana ada lain, kena dekat hutan ni. Tengok-tengok cikgu Akli dah text saya, bila nak ajar OneNote ni. Itu pun bila ada lain. Tapi saya akan ambil dia punya OneNote tu daripada Telegram tu. Saya copy paste dekat OneNote yang ada dekat phone. Sebab dalam phone saya ni, dia tak ada line dekat ladang. Tapi bila ada line, dia akan stick. Dia akan tulis sama sebiji-biji apa yang kita tulis tu, dia keluar dekat. So kita tekan edit di desktop. Okay, lepas tu kita open OneNote. Nampak pilih yang atas tau. Kalau pilih yang bawah ni, awak tetap akan berada di cloud. Faham tak? Okay, kita akan kembali kepada yang dalam buku yang banyak-banyak. Okay, nanti you tanya saya, kenapa saya nak gunakan buku yang banyak ni? Sebab ini adalah merupakan rahsia ataupun resepi bagaimana saya cross domain setiap hari. Okay, sekejap Dr. Bashar dia ada dekat veterina, sekejap dia ada dekat ICT, sekejap dia pergi dekat pendidikan, betul tak? Macam mana saya nak ingatkan link banyak-banyak? Contoh, saya divert sikit.
Kadang-kadang saya suka perkongsian dibuat oleh Cikgu Malik saya. Okey, Cikgu Malik adalah expert dalam Google Sheet. Dia banyak buat perkongsian seperti query macam tu. Nampak tak? Benda yang kuning tu, Cikgu Adli kita, Cikgu Lily. Okey, nampak? Maksudnya dia terus boleh cari satu kata kunci dalam file tersebut. Apa yang saya nak cari file tersebut, saya cari dia query. Sebab masa saya mengajar query, saya pun belajar query juga. Saya perlukan banyak dia punya macam tu lah, dia punya skrip dia punya formula dia, betul tak? Benda-benda panjang ni. Takkan saya nak copy paste satu-satu pakai Word? Setuju tak? Jadi macam mana saya nak ingat tu ni? Kadang-kadang kita sebagai penceramah ataupun sebagai pensyarah, kita kadang kita nak cari file, time kita nak present time tu kita tak dapat cari file kita, betul tak? Waktu dia tak nak keluar tu. Jadi saya pun selalu berbincang dengan cikgu. Tapi kadang-kadang dia nak ajar hari ni medita mana, terlupa pula formula tu hari ni. Alamak, semalam aku kira boleh buat, depan ni hari ni buat tak jadi pula. Kan? Jadi kat mana formula tu? Jadi inilah cara dia macam mana kita nak cari tu. Macam-macam formula kan, ada banyak formula kat internet tu kan. Kat mana saya nak simpan? So dia akan memberikan satu idea pada kamu semua. Lepas ni kita belajar macam mana kita nak, dalam orang Melaka cakap cekau, nak ambil contohnya apa-apa file atau web dekat web tu kita nak ambil, kita nak copy paste dalam ni, betul tak? Kita panggil web clipping. Hari ni kita panggil web clipping. Okey, kita kembali kepada kita punya yang tadi. Apa lagi yang best kat sini? Sebab yang bestnya dekat sini, kita boleh gerakkan buku kita ni atas ke bawah. Di atas, di bawah dapat kita boleh tolak naik atas ke bawah, dan kita boleh tukar dia punya warna buku-buku ni. Sebab bila kita belajar apa-apa pun kita nak warna, betul tak Cikgu Shoba? Dia mungkin baru bangun tidur je tu, aku tak main. Okay? Cikgu Shoba ni, jadi Cikgu Shoba ni pun macam contoh. Saya buat banyak perkongsian dengan Cikgu Shoba. Alamak, hari ni mungkin saya nak bincang sesuatu dengan Cikgu Shoba. Tapi saya terlupa file tu duduk dekat mana. Hari ni kita Dr. Basha hari tu kan ingat dia nak buat buku setipan. Okay, saya SMOS. Nampak? Bila cakap SMOS, ada kata kunci tersebut, kita boleh cari dia. Nanti kita akan belajar sekejap lagi Cikgu Shoba macam mana kita nak letak kita punya ERPH tu dalam ni. Itu yang best. Untuk next class kita belajar pula macam mana kita nak masuk Google Calendar kita yang sebesar-besar tu ke dalam OneNote. Hari ni sebab kita belajar OneDrive saja. Sebab soalan ni tentang OneDrive. Okey, jadi SMOS macam Cikgu Shoba tu saya tekan saja. Saya dah boleh cari, dekat sini. Inilah link yang ada dekat Google Drive. Okey, dengan Cikgu Shoba. Lepas tu kita bincanglah macam-macam perkara dan sebagainya. Kita boleh buat macam-macam perkara dalam ni. Okey, but don't worry, kita akan pergi satu persatu. Okey, ada tak soalan sampai sini? Dah gigit pensel lah tu. Ada soalan? Boleh? Ni, Cikgu Lily, boleh? Bagi cikgu lah senang. Saya susah nak sebut mualimah ni panjang. Boleh cikgu, boleh. Boleh. Lily saja pun boleh. Okey. Alright. Kita kembali kepada my journey. Dr. Basha nak tanya. Silakan. Kan you selalu buat sticky note hello Dr. Basha, saya ada tanya nak tanya. Alright, so you selalu bila buat presentation ataupun orang lain buat session, you selalu yang you ambil, you capture that screen kan. You guna apa? Snipping, is it snipping? Snipping tu, yang bawah ni. Ni. Nampak ni. Hello? Boleh dengar tak? Dengar tak? Bila you buat presentation ataupun orang lain buat presentation, snipping tu kan? Ya. So maksudnya you just copy, mana? Ni. Boleh. Nampak ni? Ni, gerak ni. Macam hilang-hilang. Okay, snipping tu then copy and paste kat situ. Nampak ni? Nampak? Okay, this is snipping tool. Okay, itu soalan dia. So kalau saya nak crop tu, katakan contoh. Dia insert ke mana? Ataupun kita kena soalan tu? Okay, snipping tool ni hanya ada dekat Windows saja. Kalau yang Apple ni dia tak ada. Dia expert orang tak ada Apple. Okay, kami ni tak mampu beli Apple, tak ada. Tapi saya tak tahu yang pakai Chromebook atau Apple sekali. Cikgu ada. Okay, silakan Cikgu Shoba. Tebi yang offline MacBook. I'm using MacBook Air. MacBook Air tak ada. I'm using MacBook. MacBook tak ada. MacBook tak ada benda ni. Cikgu Shoba. Dr. B, yang offline tu cuma handphone and Windows 10 ya? No. Offline tu Windows handphone dengan desktop version. Thank you. Yes, desktop version. Sebab desktop version ni dia boleh synchronize ke benda tu. Okay? Right? Okay, boleh kita proceed? Boleh
Oh, dia panggil apa? Light shot dan juga mana? Okay, sebab saya tak ada MacBook ni. Jadi saya tak tahu dia orang screenshot bagi. Dia panggil light shot tadi. Okay, you follow Encik Gua Aman cakap. Right? Okay, so saya malam ni sebenarnya saya nak ajar apa nama, bagaimana kita nak start daripada zero ni. Apa nama Cikgu Muhammad Zafikri Zafikri lah, nama panjang sangat. Macam mana saya buat benda-benda yang banyak, macam mana saya buat buku-buku ni, dan kenapa, bagaimana pula saya nak integratekan dengan Google Drive saya. Okay, maksudnya dekat sini saya ada Google Drive ni, nampak tak? Google Drive banyak ni kan. Soalan daripada Cikgu Lily sebelah, sebenarnya saya ada banyak kat dalam ni kan. Google Drive ni ada banyak file dan link dan sebagainya ni. Macam mana saya synckan file-file ni. Okay, sebelum kita pergi sync tu, kita kembali kepada desktop version tadi. Okay, malam ni kita pakai desktop version. Kalau macam Dr. Johaida, kamu pakai Mac, kamu akan pakai Windows version. Kalau tak boleh pakai Windows version, Dr. Johaida, kamu pakai yang dekat cloud tu, yang ini. Okay, sama je. Benda yang serupa. Okay, cuma bezanya kamu for your information, Dr. Basha, Apple dia ada bagi cuma Microsoft Windows. Dia ada Windows. Kalau ada Windows tak apa. Maksudnya cuma kamu ada tak desktop version? No, actually Apple dia ada, excuse me doktor, Apple dia ada bagi dalam Apple Store dia Microsoft 365, yes. Ya. Yelah, okay. Then, tapi yang ini ada tak bentuk ni? Ada. Ada, okay, ada. Lepas tu, ada. Lepas tu nak beritahu, dia memang tak ada snipping tool. Dr. Basha, dia memang tak ada snipping tool MacBook ni, tapi dia ada you have to tekan command shift 4, dia baru jadi kat mana kita nak crop, macam tu lah. Maybe special case untuk you lah, because you ada pakai iPhone. Ya? Tapi saya ingat sini tak ada pun. Okay, boleh. Jadi, okay, terima. Sebab saya tak ada iPhone tu, jadi saya tak boleh nak bagi pandangan saya tentang iPhone. Alright. Okay, so malam ni nak belajar tadi buku form kompetensi. Lepas tu kita nak belajar set picture as background ni. Yang kedua je, nombor 3 copy paste. Okay, apa yang dia cakap tentang copy paste ni? Okay, nampak tak berdalam ni? Okay, dekat sini, masa copy paste kat sini, katalah di dalam laptop anda, awak ada PowerPoint, Word dengan Excel ataupun PDF. Kan kadang-kadang guru pencara kita share banyak barang kan? So apa you buat, you pergi je dekat you punya laptop tu. Okay, mungkin malam ni saya dah start, saya dah simpan siang lah saya punya file-file ni, contoh. Okay, kita dalam file mungkin saya ada Excel, saya ada Word, saya ada ni. Apa saya buat, saya pilih je semua ni. Okay, saya right click, saya copy. Okay. Saya kembali kepada saya punya OneNote saya tadi. Dekat tempat yang saya nak tampal di sini. Saya paste je kat sini. Dah, settle. Itu je. Ni Word tak boleh buat. Apa dia? Senang sangat tu. Senang. Aku paste je. Tapi lepas tu, Ustazah pula dah. Bila you nak mengajar, kamu terus je tekan. Tak payah cari file tu ni. Walaupun file tu dekat rumah atau laptop lain. Kau buka je dekat laptop yang lain pun, tapi asalkan you login nama awak kat sini, buka je template PowerPoint tu, terus je buka. Buka aja Word tu, dia terus je buka. Betul tak? Jadi Cikgu Aban, macam kita punya bicara ni, kadang-kadang semua dibagi dekat Telegram kan. Macam mana kita nak cari benda tu? Ambil je benda tu, kita paste je dekat dalam ni. Lepas tu dengan Cikgu Dr. Noyati pun sama juga, kita tampal je semua ni. Dah buka PowerPoint kita. Ni contohlah sampai saya tampal ni. Katakan Word kan, tekan aja Word tu, dah buka Word. Amazing or not? This is the amazing thing. Tanya, file format apa lagi yang dia boleh support selain daripada PowerPoint, Excel ni? PDF boleh? PDF semua boleh? PDF boleh, Video pun boleh? Foton apa? Apa tone pun, apa saja yang ada dekat web tu, you tampal aja sini boleh. Selagi dia boleh buka tu, boleh lah tu. Tapi biasanya this is the most common one kita pakai lah. Word, PDF, tu, 3 kan? Kan? Tak ada benda lain sebab dia sebagai tempat untuk kita nak simpan nota saja. Storage je dekat sini. Dia bukan store ni. Sebenarnya dia store dalam OneDrive. Tapi part ni kita nak cari ni. Link pun sama, link yang banyak-banyak tu. Contoh.
Video je guna link ya? Kalau video je guna link. Video boleh guna link ataupun kalau kita letak YouTube pun boleh. Contoh katakan kita cari YouTube. Contoh saya cari saya tengok begini. Ni yang best lah. Tadi soalan ni. Jadi bila kita mengajar ni, Cikgu Lily, kita memang macam ni. Kita bagi student kita tanya soalan. Kata kita pergi YouTube tak? Cari YouTube kita sendiri. Kita cari YouTube Cikgu Ciam kita ni lah. Dia paper ni. YouTube paper. Banyak buat dia punya YouTube. Saya suka tengok pada. Cikgu Ciam channel tu. Apa nama channel dia? Cikgu Ciam channel tu. Dia ni. Kan? Kita pergi Cikgu Ciam punya channel ni. Kan? Nampak tak dia punya sharing tu? Mana dia punya? Okey, kita ambil lah salah satu ni lah. Live worksheet ni. Okey? Lepas tu kita ambil je dia punya share ni. Kopi ni kan? Kau ambil je kopi ni. Pergi balik kat kita punya OneNote kita ni. Katalah saya buat lagi satu lah. Mana konten ni? Sini kan? Saya dah letak sini. 9. Sorry. Ya. 9 ni saya buat bracket. Ni yang best. Dekat sini tak ada tulis YouTube kan? Ni yang kita nak belajar tau. Ni yang pandang tadi. Yang advance level dia belum belajar lagi. Kat sini kita type YouTube. YouTube. Cikgu Ciam. Okay, awak tengok dekat sini, dekat pages ni belum muncul lagi tau. Yang dekat atas ni kita panggil section atau chapter. Yang ini kita panggil pages. Page ni kita nak muncul kat sini. Lepas tu, bracket, lagi satu bracket. Enter. Dah nampak Cikgu Ciam punya channel dah muncul kat situ. Kan senang, kalau kita tekan macam ni, dia masuk dekat pages yang sini. Lepas tu kita tampal lah yang tadi kita ambil kat link tu tadi. Mana tampal je kat sini. Apa yang best je? Tengok. Nampak? Jadi kita boleh baca YouTube ni video tu Cikgu Aman. Pak sini saja. Habis cerita. Tak payah kita taruh dekat Telegram kita dengar saja. Dia letak bracket je tadi. Bracket. Dua YouTube. Tak, kita tak sebab kita nak nama pages tu YouTube. Ni nama ni, nama tepi ni. Nampak dia muncul sendiri. Okay. Okey, silakan Cikgu Shoba. Soalan. Tapi kalau audio file dia kena MP3 format ataupun WAV format ke ataupun apa format pun boleh. No problem. So far saya tak apa format sebab saya nak cakap ni sebab saya nak mengurangkan you punya upload-download tu sebenarnya. Sebab sebelum ni Cikgu Lily kita ni kata dia nak pergi upload lepas tu dia nak tampal video yang besar. Tak payah, kamu letak je dekat dalam Google Drive, ambil link tu tampal lah jawab sini. Gambar tu muncul kat sini. Nanti berat Cikgu Aman. Apa kita nak buat kat sekolah berat-berat? Bawa je iPad. Contohnya. Jadi maksudnya link video. Macam YouTube. Sebab apa kita suka YouTube ni? Sebab kita letak link aja. Ada soalan? Boleh sampai sini. Ni menarik malam ni. Jadi Cikgu Ciam dia dah nampak dah. Lain kali, kamu punya link yang banyak-banyak tu Cikgu Ciam, kamu buat lagi OneNote kamu tulis kat sini Ciam Channel. Lepas tu kan you ada macam-macam live worksheet lah, apa benda, you presentation dibuat semua kan. Buat kuih, jahit baju apa semua. Tulis jawab sini. Okey, sebenarnya malam ni saya nak belajar kat you ni macam mana saya buat yang konten ni. Nampak tak ada yang lain ni? Okey? Nampak tak ada yang putus-putus ni? Yang putus-putus ni maksudnya saya buatkan page. Tapi dia panggil pages tau. Pages ni sebelum saya buat dia punya isi dia. Okey? Yang atas ni Google Form ke set picture background ni sebenarnya benda ni dah ada kat tepi ni. Tapi saya buatkan copy link to page. Jadi bila tekan ni dia terus dia lompat kat nampak kat part ni. Yang keluar macam ni. Tak payah saya nak pergi tekan banyak-banyak ni. Sebenarnya macam mana saya buat? Kalau katakan saya buat pergi balik dekat konten, dia kata saya buang benda ni. Macam mana saya buat? Dah tak ada kan? Macam mana saya nak buatkan supaya yang set, bila saya tekan benda ni, dia pergi dekat set picture as background ni. Pages yang tepi banyak-banyak ni. Sebenarnya saya pergi dekat sini, saya right click, saya copy link to page ni. Nampak? Okay? Bila saya tekan copy link to page ni, okay, lepas tu nampak dia dah warna dah kelabu tu, saya pergi dekat konten, saya tampal dia dekat sini. Saya paste kat sini. Tu dia jadi macam ni. Jadi bila cikgu nak ngajar, dia lajulah. Betul tak? Ustazah nak ngajar tu nak pergi ikhrok 4. Aku tekanlah ikhrok 4 sini. Dia tu lompat ke page yang keempat tu. Tak payah kita nak pergi cari satu. Tapi katalah sekarang ni, yang macam tadi saya buat ni, yang ke-10 ni. Mungkin saya nak buat tentang resepi nasi lemak. Tapi kita belum letak lagi tau resepi nasi lemak sini. Tak ada tau. Benda tu belum cari lagi. Jadi siapa saya buat? Saya buat bracket-bracket. Malam ni kita nak belajar. Ni belajar level tinggi ni. Tapi kita belajar malam ni juga. Okay, saya tak jenis, saya nak tulis resepi nasi lemak. Okay.
Okey, sebelum saya buat bracket, tengok warna sekarang warna apa? Warna hitam. Betul tak? Okey, dia warna hitam maksudnya dia belum jadi link lagi. Kalau dia dah jadi link, dia akan tukar warna biru. Tapi warna dia buat orang tukar apa color pun boleh. Tapi default dia warna biru. Okey? Saya buat dulu bracket. Dia bukan bracket yang bulat tu tau. Dia bracket yang 4 segi. Ingat Lepas tu tekan lagi satu kali. Nampak? Dia ada warna putus-putus. Kenapa dia putus-putus? Sebab item pages tu dah ada. Tapi dia punya isi kandungan belum ada. Nampak? Resipi nasi lemak dah ada. Title nampak dia dah tertulis. Automatik dah. Tapi dia belum ada. Jadi bila kita mengajar tu senang je kita pilih di mana konten kita nak pergi tu. Okey? Okey, sekarang saya nak cari resepi nasi lemak. Saya nak cari dekat net sana. Boleh tak? Boleh? Tadi kita search sini pun boleh. Kita boleh gunakan online video pun boleh. Kita nak sini pun boleh. Kita boleh terus cari video berkenaan pun boleh. Tapi kita tak nak belajar video tu. Kita nak cari, kita nak crop the whole thing there. Ni bagus bila kita belajar scholar gitu kan. Nak banyak journal kan nak masuk kan. Nak cekau semua-semua tu. Macam orang Belanda cakap cekau. Tapi ambil tu nak masuk je dalam ni kan. Macam mana kita nak masuk dalam tu? Kita pergi dekat kita punya web. Bila kita pergi dekat web, di sini web ni. Okay. Lepas tu saya nak cari katakan resepi nasi lemak. Okey. Katalah kita nak belajar nasi lemak malam ni. Sebenarnya bukan dia pandai masak pun. Sebenarnya dia ambil kat internet dia cikgu cuba. Kan? Lepas tu dia masak. Lepas tu dia taruh kat Instagram. Okey. Kita ambil dekat Aziz Kitchen ni tu. Kita tekan. Okey. Let's say kalau macam ni, kalau kita guna cara copy paste kita, nanti segala iklan yang tepi-tepi ni akan ikut sekali. Betul tak? Kita tak nak iklan ni, kita tak nak gambar-gambar. Tapi kita nakkan yang dia punya tulisan ni, gambar ni dengan dia punya resepi dia. Mana ada resepi buat? Dengan resepi asam garam ni. Takkan saya nak cari tu. Boleh. Kadang dia kata, highlight dia tu Rasha. Kopi ni macam kopi kat Word. Betul. Tapi bila kamu ambil yang gambar ni, percayalah cakap saya, dengan tepi ni ikut sekali nanti. Betul tak? So macam mana kita nak buat? Okey. Kita gunakan add-on. Dalam kita punya Google, kita panggil add-on. Add-on ni kita ambil daripada Google lah sebab atas ni Google kan. Tapi dalam Microsoft, kita panggil add-in. Itu untuk kelas nombor 3 ni kita belajar tentang ini. Kita cakap add-on dulu. So, dapatkan add-on kat sini. Saya dapat, macam mana saya dapatkan add-on ni? Okey, yang tepi yang panjang ni. Sebenarnya kita dapatkan daripada, kita pergi kat 3 titik ni. Kita panggilkan Oreo. Turun ke bawah, pergi kat More Tools. Pergi dekat Extension. Okey? Boleh cikgu cuba 3 titik ni. Okey? Dekat menu 3 titik ni. Turun ke bawah, pergi dekat More Tools. Pergi dekat extension. Once you pergi dekat extension, dia akan keluar paparan macam ni. Okay? Lepas tu pergi dekat yang 3 line ni. 3 line ni kita panggil hamburger. Okay? Tekan hamburger ni, turun ke bawah, dia tulis open Chrome Web Store. Kita nak ambil dekat Chrome Web Store kita. Okay? Tekan kat open Chrome Web Store ni. Okay? Type dekat sini, OneNote Clipper. Sebab kita nak klik dia. Nampak? Dah tulis OneNote Web Clipper ni. Lepas tu tekan dia, tekan install. Tapi sebab saya dah install, dia tulis dah remove from Chrome ni. Once kamu dah install, tapi kalau kamu buat, kamu tekan perkataan install kat sini. Okay, nanti akan keluar paparan seperti ini. Jadi kamu tekan install, nanti dia akan masuk dekat dalam kat sini. Nampak dia sini. Lepas tu kamu pin dia. Bila pin ni, nampak baru dia muncul ke atas ni. Boleh sampai sini? Boleh faham? Senang Okey. Jadi sekarang kita kembali kepada ni, tak nak cerita lagi lah. Kita kembali kepada kita punya resepi tadi. Saya dah resepi nasi lemak. Okey, kita nak nasi lemak Aziz Kitchen. Saya nak crop benda ni, saya nak taruh dekat saya punya OneNote. Lepas tu nanti saya nak masak sebab saya nak guna handphone. Takkan kita nak masak guna laptop? Betul tak? Itu yang bila dia sync tu, bila kita install daripada Play Store, apa saja awak install kat sana dalam laptop tu, dia keluar dekat telefon kita. Itu kita punya motif kita, objektif kita. Senang nak mengajar. Okey, jadi macam mana nak buat? Tekan dekat sini. Okey, pastikan juga dekat sini kita sign in dulu lah. Okey, kita sign in dulu dengan kita punya, saya sign out dulu. Saya sign out dulu kat sini. Okey, dia akan keluar bentuk macam ni, OneNote Web Clipper ni. Okey, saya dah crop. Tak kat nota sebab nanti nak share dengan diorang. Mana nanti kita nak share kat Telegram, macam mana kita nak share dekat WhatsApp. Kita copy ni. Saya taruh ni.
Okey. Saya nak tampal kat sini. Senang. Nanti saya nak share kamu the whole book ni, the whole section ni nak share dengan kamu. Okey, kembali kepada web tadi. Okey, lepas tu sign in lah. Okey, ini sign in from Microsoft account tak sama dengan work account. Yang pakai EDD tu ambil yang school account. Ya? Sebab dia besar. Microsoft account ni account personal lah, macam gmail.com. Itu adalah account personal. Kalau ini work from school account ni adalah itu EDD. So, type kat sini, masuk EDD kita. Terima kasih kepada EDD. Terima kasih kepada Dr. Jo dan Cikgu Ahmad ni bagi kita account ni. Jadi account ni adalah 1 GB. Okey. Masukkan kita punya password. Okey. Sebab apa kita kena masukkan ni? Sebab nak bagi tahu dia kat mana kita nak crop benda ni. So dia ada full page. Kalau full page ni semua apa yang ada dekat web tu dah akan ambil masuk. Kalau kita pilih region, kita boleh cari part mana yang kita nak. Tapi kita tak ada pilih region lah, saya nak ambil artikel. Jadi saya nakkan nasi lemak tu saja. Apa yang best saja? Akan klikkan dia punya web address dengan artikel tu. Lepas tu pilih nak letak kat mana. Kata malam ni kita nak letak dekat kita punya tadi My Journey. Mana My Journey? Betul ke My Journey tu? Apa nama file dia? DRB My Learning Journey. Okey, saya dah letak kat DRB My Learning Journey. Okey, kita DRB My Learning Journey. Okey, this is the one. Okey, lepas tu nak letak kat mana? Saya nak letak dekat ni, section BB Belajar Bersama Dr. B 2008 ni. Okey, saya nak letak kat sini. Dah pilih kan? Senang aja. Lepas tu tekan aja klik. Macam Ustazah ataupun Cikgu Zukri mungkin nak belajar apa nama ada kat net tu, ada mungkin ada bahasa Arab tu nak kerok punya orang tu dah buat, tanpa lagi kita nak share dengan student. Senang aja kita ni. Apa kita nak sesuai, nampak dia klik kat situ. Sebab saya tak nak lah gambar dia ni dengan dia punya iklan-iklan ni semua tak nak. Tengok apa yang berlaku. So apa yang berlaku, nampak dia tulis sini view in OneNote. Tekan view in OneNote. So dia akan bawa kita ke mana? Dia akan bawa kita ke Microsoft 365 dekat cloud. Dia akan crop segala benda tu, nampak rahsia menjadikan nasi lemak sedap daripada Aji Kitchen. Nampak dengan dia punya link yang tu asalnya dia dah bagi kat kita. Dengan gambar tu pun dah ada, nampak iklan-iklan dah tak ada. Dengan dia punya tulisan tu nanti tu dia tu. Nampak dengan video dia, video YouTube sekali. Tak payah susah-susah nak pergi cari dia dah bagi. Lepas tu lagi gambar dah masuk dengan dia punya resepinya. Dah ada. Best tak cikgu cuba? Best lah. Hari ni nasi lemak, besok mungkin mi Jawa, lepas tu mi Bandung. Cikgu Ahmad nak tanya apa-apa pun boleh tanya. Dekat handphone tu, dia masuk Windows 10 je. Kalau dekat handphone dia tak ada handphone mana ada Windows 10. Handphone dia akan keluar dekat Play Store, download aja OneNote. Nanti keluar dekat OneNote sana. Ni bahan ni. Yang nampak ni sekarang ni. Windows 10 kan? Tak, ini bukan Windows 10. Yang awak nampak sekarang ni adalah Windows 365. Kenapa you tahu 365? Sebab ada waffle ni. Nampak tak waffle ni? Ya. Itu adalah Windows 365. Windows 10 dia tak ada waffle ni. Okay, sekejap dulu. Tulis dulu. Cikgu Zulfikri boleh? Ataupun dah cloud? Okay? Nanti kejap lagi kita tengok macam mana kita nak crop pula Cikgu Shimi punya. I suka tengok Cikgu Shimi punya presentation ni. Dia punya banyak colour tau. Warna-warna. She's really brilliant in her work. Okay, kita tengok yang Aziz ni. Okay, hak ni macam mana kita nak edit pula? Jadi kita nak share dengan orang. Sebab hak ni kita boleh share. Tapi saya selalu share daripada desktop. Nanti saya bagi tahu kenapa. Lepas tu, kita nak pergi dekat file. Kita pergi edit dekat desktop app. Kita kan edit in desktop app. Okay, open. Yes, cikgu cuba, sila. No, tapi that means kalau banding dengan Google site dengan ini, is better in terms of searching for bahan kan? Yes, of course. That's why kita belajar the 9 wonders of the world. Sebab apa? Dia boleh crop everything there. You mesti ingat cikgu cuba. Yang ada dekat Google site, awak tak boleh copy paste. Cannot. Tapi kalau you nak ambil macam mana? Gunakan OneNote wallpaper. Nanti kita pergi dekat website. Nanti kita ambil site cikgu Shimi kita. Kita ambil nanti kita tengok macam mana. Alright? Nanti kita kembali ke situ. Sabar dulu. Kita buka open OneNote. Saya nak tunjuk you the amazing part. Nampak? Rahsia menjadikan nasi lemak Aziz Kitchen. Nampak dia dah masuk kat sini. Nampak? Best tak? Lepas tu katakan saya nak share dengan cikgu Shoba ni. Macam mana? Okay, dia kata, Dr. Masya bagi you punya resipi. Bukan resipi aku pun. Ambil cikgu kat sini kan. Dekat sini lah segala-galanya berlaku.
Yang pergi dekat ini, macam mana kita tahu ni adalah offline version? Sebab ini dari benda gerak ni. Kiri kanan. Ni saya suka bila saya present, kadang-kadang saya nak present dia besar, saya tekan anak panah ni. Jadi kan besar, tak cukup besar lagi, you tekan. Ni tulis Control Shift Alternate campur, dia akan jadi lebih besar. Control Shift Alternate tolak, dia akan jadi kecil. Gambar tu akan jadi kecil. Okey? Dia akan jadi besar. Walaupun you punya screen tidak boleh besar, tak ada touch screen kan boleh. Jadi senang. Jadi kamu boleh kata conteng dekat sini, cakap ke student. Kan? Lepas tu kamu tekan balik yang note tepi ni. Dia boleh kecilkan balik. Katalah saya nak share dengan kawan. Macam mana saya nak share? Itu yang bestnya. Pergi dekat file, pergi dekat export. Okay, kita export dia dalam bentuk apa? Dia boleh jadi Word, dia boleh jadi PDF, dia boleh jadi OneNote, dia boleh jadi XPS. XPS dengan PDF ni sama. Okay, dia adalah bentuk PDF juga. Ini untuk orang-orang yang dalam laptop dia tak ada Adobe tu ke, ataupun tak ada nak baca PDF, dia boleh pakai ni. Tapi saya nak bentuk PDF. Saya nak page tu je, nampak page dia je. You nak bagi section pun boleh. Yang saya nak bagi nanti, file adalah section. The whole dalam section ada banyak pages tu kan. Itu section. Notebook macam mana? Satu buku tu sekali boleh bagi orang. Dia yang best. Bagi semua pada student awak. Okay, sekarang kita nak ambil page dulu. Tekan PDF. Okay, tekan export. Jadi dia akan simpan ke dalam laptop anda. Okay, saya nak letak kat sini lah. Betul. Okay, dapat PDF. Ya, silakan. Ada sticky note lah dekat handphone. Ya, sabar. Satu-satu. Ya, memang ada sticky note. Nanti kita pergi kepada sticky note. Ni kita settle yang ni dulu. Itu sebab dia belajar ni kena belajar 3 hari. 30 nama. Kan? Okay, sorry. Surau tu. Okay, nanti kita satu-satu dulu. Nanti mana file tu? PDF. Nampak? Jadi dia dalam bentuk PDF. Jadi bentuk. Nampak? Jadi share lah dengan orang tu dekat dia punya email ke, dekat dia punya Telegram ke, ataupun dekat dia punya WhatsApp ke. Dah jadi. Cuma apa yang membezakan dia? Video you tak boleh buka. Tapi yang best dia dekat OneNote ni, dia punya link ni, mana link ni? Link dia hidup. Kalau awak punya Word, ikut cuba, link tu tak hidup. Dia tak ada warna biru ni, tengok ni. Tapi link ni, kalau you tekan link ni, atau apa-apa link yang kamu letak di dalam OneNote, kamu share dengan orang, link tu boleh pergi pada web dan nak buka. Only in PDF yang di-create by OneNote. Nampak ni, kembali kepada asal dia. Katakan awak ada link-link lain. Okay, contohnya ada dalam saya punya ni kan, saya ada banyak link lah. Contohnya saya nak link apa? Saya letak di CP saya. Okay. Saya okay. Sorry. Hidung lah. Macam ni lah. Saya cari Cikgu Simi saya punya link. Okay. Simi. Nampak tak Cikgu Simi dah ada buat banyak perkongsian sebelum ni. Tapi bila saya attend dia punya kelas pula, Cikgu Simi pun dia buat kelas juga. Sebab dia buat kelas apa itu hari? Buat kelas PPT. Benda lah PPT ni. Jadi kadang-kadang kita dah terlampau banyak sangat kat internet. Bengkel pun terlampau banyak cikgu buat kredit. Saya pun tak tahu mana kamu nak simpan jadi banyak. Kan? Cikgu Ciam hari-hari saya tengok dia tulis dekat Google Classroom. Tapi tak tahu kat mana satu bengkel yang dia attend tu. Kat mana you nak simpan banyak-banyak ke Cikgu Ciam? Simpan dalam OneNote. Macam ni kan ada banyak OneNote ni kan. Katakan saya nak share dengan you orang kan. OneNote ni dengan you orang dalam bentuk PDF. Dapat tak link yang banyak? Okay? Link ni boleh jadi itu. Kita export. File. Export. Page tu aja. Dalam bentuk PDF. Saya export. Okay? Saya simpan kat sini. Nampak dalam bentuk PDF. PPT, Cikgu Simi. Save. Kita tengok apa yang berlaku. Tengok balik sini. Ni PPT Cikgu Simi dah jadi dalam bentuk PDF. Nampak? Dia dah jadi dalam bentuk PDF. Kalau tukar dia dalam bentuk Word, dia punya link ni tidak akan hidup. Okay? Maksudnya, kalau saya tekan nampak ni, saya nak tengok Cikgu Simi slide punya presentation lah. Saya tekan dia dekat sini. PDF yang hidup. Hidup. Yes. Hanya di dalam OneNote. Kalau guna Word, convert kepada PDF, link tu tak hidup. OneNote saja hidup. Nampak? Ni Cikgu Simi kita ni. Best dia apa? Dia suka benda highlight the colours. Nampak tak benda-benda? Jadi saya fikir kalau sama-sama sajalah. Whoever you kat Kelantan banyak bengkel. Dah mana you nak simpan banyak-banyak ni? Macam ni. Kita cuma Google nama dia je. Atau Google presentation dia je. Kita akan dapat. Benda ni datang dari mana-mana. Benda ni duduk dalam Google Drive.
Sebab ni Google Slides, betul tak? Apa kita susah kita nak tu? Kita semua tampal je hak tadi tu. Kita tampal dekat mana? Tampal dalam OneNote kita ni. Tampal nanti lah dia punya link panjang. Apa lagi yang best kat OneNote ni? Nampak tak link panjang-panjang ni? Kita tak payah guna gg.gg atau bit.ly ke atau Rebenly. You right click dekat link panjang ni. Okay, you pergi dekat edit link. Kamu tukar je text to display. Kan? Tukar ni, Ctrl A, delete kat sini, tulis sini. Google Slides Presentation Cikgu Kimi. Okey. Nampak? You tahu benda ni ada link bila dia underline, lepas tu warna biru. Tapi tak nak lah warna biru, saya nak warna lain. Saya nak tukar. Saya highlight je benda lah ni. Tukar warna purple. Jadi warna purple. Tapi lepas tu saya nak highlightkan dia, cikgu cuba. Highlight je. Highlightkan dengan warna hijau. Okay, boleh. Antu, Ctrl Z Ctrl Z bila antu. Highlight dia ni, ambil yang orange. Highlight warna hijau. Lepas tu besarkan. So, jadi instead of using PowerPoint, kamu guna OneNote untuk present. Besar, macam-macam boleh masuk dalam ni Cikgu Ahmad. Tampal aja lah, dia punya Excel, Word, apa semua tampal aja ni. Jadi, bila bincang dengan student, tiba-tiba terfikir nak cakap tentang statistik lah yang ada dalam Google Excel. Dalam apa, Microsoft Excel, tekan aja Excel tu. Contoh tadi contoh. Mana kita punya, okey katalah lagi yang satu yang best, ini kan duduk dalam buku lain, itu tak dalam Idola ni. Tapi saya buku tadi, My Journey tadi dekat sini. Boleh tak saya nak copy, pindah kat sana? Boleh. Ambil saja yang Cikgu Simi ni punya ni, right click saja. Kita ambil move a copy, nampak? Move a copy. Okay? Control Alt dan M ni. Okay? Move a copy. Lepas tu dia tanya nak hantar kat mana? Saya kata saya nak hantar, kejap Cikgu Nasrin hantar dekat My Journey ni. Lepas tu saya nak letak di dalam pb.lb ni. Saya jangan, kalau move, semua sekali pergi. Saya nak copy dia. So dia pergi je. Hak ni dia pergi semua kat sana. Saya cari balik. Dekat dalam buku dia ambil My Journey ni. Kita tengok ada tak Cikgu nampak? Cikgu Simi punya nota. Dah duduk kat dalam. Okey, silakan Cikgu Nasrin. Nak dengar suara? Nak buat notebook ni, macam mana nak buat buku ni? Ya. Okey, kita. Okay, nanti saya start macam mana nak buat. Okey. Yang hak ni dah senang kan, kita dah pindah sini kan. Semua saya nak tunjukkan tadi macam mana kita nak export. Macam mana kita nak buat buku, buat kali pertama, lepas tu kita nak share dengan orang. Okey, bila kamu bermula dengan tadi desktop version, okey, dah nampak paparan ni keluar. Paparan ni keluar. Dekat atas ni ada tulis perkataan add notebook. Tekan add notebook. Dan di sinilah segala-galanya bermula daripada kali pertama. Sama ada awak buat dekat sini, atau awak boleh bermula daripada web yang 365 tu. Okey, kita bersidap ni. Okey. Cikgu type saja dekat sini. Microsoft 365. Right? Kalau tak ada account, create je account tu. Ambil yang free tu dulu. Nanti yang nak tu, nanti bila dia keluar, nanti dia suruh sign in. Jadi you akan masuk buat kali pertama dalam bentuk macam ni. Dia keluar macam ni. Pilih OneNote. Pilih OneNote, dapat tak tekan new notebook ni. Tekan new notebook ni. Di sinilah kamu letak buku kamu nak buat. Katalah ni nak buat buku buat kali pertama. Kamu tulis sini BB belajar bersama. Belajar bersama DRB. Lepas tu my book. Okay. My first book lah. My first book. Okay? Tekan create. Okay, kalau start daripada tempat ni, dia memang kena ada internet sebab digunakan cloud. Kalau start daripada yang desktop tu, tak payah internet pun tak apa. Nanti dia akan sync later. Okay? So, saya dah ada OneNote kat sini tapi tak ada apa-apa buku lagi kat sini kan. Katalah saya nakkan satu perkongsian kat sini. Saya nak cari tentang PDBR 2021. Saya nak crop ni, nak letak dekat sana. Sesi PDR dilanjutkan 31 Ogos. Sampai sini. Saya nak kat artikel ni. Okay? Ni ajar untuk cikgu Fikri lah Dah tadi kan ingat tak kita dah ada web paper ni. Nak
ambil artikel ni, senang kita nak buat kita punya penulisan kita ke dan sebagainya kan. Okey. Lepas tu kita crop ambil web clipper ni. Okey, kita dah create, kita dah sign in tadi kan. Lepas tu kita letakkan buku kita yang pertama tadi. Kita punya apa tadi, buku kita yang dah buat tu saya rasanya belum muncul lagi ni. Sebab dia kena sync dulu. Jadi my first book eb.b. Ada my first book, nampak my first book. Okey, dah pilih. Sekejap kita cuba, pilih. Lepas tu kita okey, ni kita klik dia. Oh, saya belum sign in. Okey, sign in. Okey, Cikgu Syuba boleh tanya soalan sementara saya masuk. Buka mic. Ya. Yang desktop version ni, di chapter tu ada hard tak chapter dia? Desktop version ada hard. How many chapters can you open? Okay. Aku question sekejap How many chapters can you open? How many chapters? Dia tak ada hard untuk create, tapi sekali one chapter one time lah. Okay, tapi kalau kenapa yang bagus Windows 10 nanti sekejap kembali ke sana. Ya, saya nak drop ni dulu. Nak tunjukkan tadi Cikgu Nasin cakap bagaimana cara dia nak create buku ni buat kali pertama. Maksudnya you boleh create daripada yang web tu. Okay, kita crop ni sekejap. Okay, saya letak kat dalam saya punya mana buku saya bb.bb, my first book. Okay. Lepas tu saya okay, ini what happens sebab dia boleh sync tu kan. Tak apa, saya letak dekat my journey sekejap, nanti baru pindah. DRB my journey. Letaknya my learning journey. Okay, saya letak kat sini dulu. Saya klik. Sebab apa buku yang saya buat kali pertama ni, biasanya kat sini kamu boleh tulis lah, insert ke apa-apa section nama ke dan sebagainya kat sini. Mungkin tulis section 1. Okay, lepas tu saya buka dia dekat desktop ni. Okay, nanti saya kembali kepada soalan Cikgu Syuba saya nak buat dia muncul dekat dalam desktop version ni. Desktop versionnya pun dikenali sebagai OneNote 2016. Contohnya sampai 2016. Okay. Tunggu dia bermasa. Okay, tak apa. Okay. Alright. Okay. So, buku tadi dah terbentuk. Section 1 dah buat. Tapi yang saya crop tadi, dia duduk dekat sini. Dekat sini, mana dia punya tu? Belum muncul lagi. Okay. Sebab dia, bila kita crop dia tadi, bila kita ambil dia tadi, saya hilang ni. Okay, mana tadi? Yang ini kan? Saya view OneNote. Oh, belum view lagi. Lepas tu baru saya nampak dia dah masuk kat dalam ni. Okay, dia dah keluar sini. Lepas tu kita pergi dekat file. Kita pergi dekat edit desktop app. Kita open in OneNote. Okay, nampak sesi dia nampak dia dah masuk dekat dalam ni. Okay, tadi soalan Cikgu Syuba. Jadi maksudnya berapa banyak kali dia boleh buka ni, betul ke soalan tu? Maksudnya one in one time lah. Tapi apa yang best dekat Windows 10 ni? Kalau desktop Windows 10 ni, yang best ni kat sini, bila kamu nak buka notebook. Dr. B, dekat sini. Yeah. How many can we open? That means, can we create as many chapter as possible? Boleh, tak ada limit. No limit. Oh, pasal tadi kita we have limit of how many folders we can create kan? Right, but here there's no limit. No limit, bagus untuk buat PhD. Sebab dia tidak akan hilang punya. Kalau you buka external drive, you simpan, you mesti hilang. Benda dia duduk kat atas saja. Tak ada virus. Itu saja. Okay? Jadi yang ini adalah Windows 10. Okay, OneNote for Windows 10, kita boleh buka buku serentak. Ini yang beza dengan OneNote version lain.
OneNote version lain kamu tak boleh buka start. Macam contoh saya nak buka BB ni. BB ni, lepas tu saya nak buka My Princess Diary Sarah. Saya nak buka GG ni, lepas tu saya nak buka DRB, The Journey of Rangsum OneNote 3 ni. I boleh buka menggunakan OneNote version for Windows ni serentak tekan open ni. Dia tiga-tiganya dia boleh buka serentak. Ni yang best dia. Jadi dia akan muncul di sebelah kiri. Itu yang kita nak belajar malam ni. Nampak? Dia akan nampak buku tu dah keluar ni. Jadi buku tu akan tukar warna apabila dia dah synchronize. Synchronize maksudnya daripada internet tu dia dah bawa turun ke bawah. Dia dah tutup gula ni. Ganggu pula gula ni. Okay? Okay. Right. Benda yang sama. Tapi kalau kita tengok yang benda yang ada kala ni, nanti ini kita akan bincang kelas yang lain tentang kelas notebook. Macam mana kita share dengan student. Okay, tu dia dah keluar tu. DRB ni semua duduk dekat Windows punya version. Sama aja. Cuma beza dia adalah paparan macam mana yang kamu nak paparkan ke kita punya. Okay, ada soalan? Cikgu Shoba, Cikgu Aman okey? Cikgu Aman dah bangunlah kita ni, bolehlah guna untuk ni. Nak cari dia punya tu kerok je, Google Scholar ke apa kan. Cikgu-cikgu lain, Mu'alim Khairul Fendi ni. Okay, Bishmi, are you okay? Okay, Dr. Bashar, right. Okay, right. Baik. Ya. Okay, Cikgu Lidi nak tanya apa? Tak ada dah, okay. Saya nak tengok, saya nak contoh cari macam Google Site kan. Macam Cikgu Shimi ni dia buat banyak site. Belajar dengan Cikgu Shimi apa nama tadi? Flippity, itu untuk Flippity tu belajar dengan dia. Dia expert. Malam ni kita belajar OneNote, itu nanti kita buat sesi lain. Kita panggil dia. Bersama Cikgu Shimi. Belajar dengan Cikgu Shimi. Kita banyak DCT ni, dia pun one of the DCT. So mungkin lain kali Cikgu Akrili pun boleh jadi DCT macam Cikgu Aman kita. Dia pun DCT juga tu. Cikgu Aman ni dah ada power juga, cuma dia diam-diam movie ni, dia malas dia nak cakap. Dia kalau korek keluar cangkul tu, besar movie dia tu. Dia cuma dia tak nak ni, share. Saya pun belum tengok lagi apa benda dia nak share. Okay, tapi lah kita nak cari Mylink.la Cikgu Shimi. Ni saya suka dia punya, ni saya nak tengok site dia. Ni pun expert juga. Nampak? Ni Cikgu Shimi punya. Okay? Okay, kita cari mana dia punya site ni. Hot ni lah. MyGCT ni. Okay, ni adalah site Cikgu Shimi ni. Tapi site Cikgu Shimi ni, kalau kamu nak copy dia, rasanya saya tak tahu lah boleh copy, dah tak boleh kan? Tapi kita nak kau juga ada punya profile. Tapi jangan kacau profile dia ni. Kita ambil kat Google Classroom dia ni. Tapi kan dia ada banyak pengkongsian. Hot ni. Okay, kita nakkan gambar-gambar dia ni, artikel dia ni. Betul tak? Takkan kita nak copy satu-satu ni, macam mana kita nak copy ni, tak boleh nak ambil ni kan? Jadi kita gunakan Microsoft OneNote kita yang canggih ni. Kita ambil kan kita tadi, ingat tak kita punya web clipper ni? Nampak kita dah ambil daripada site Cikgu Shimi training ni. Kita simpan kat dalam buku kita. Ambillah buku yang awak dah buat, tapi macam saya ni, saya dah buat di RB My Learning Journey ni, saya dah letak dekat BB tu BB. Okay, saya klik. Tengok apa yang berlaku. Lepas tu kita present. Tak payah kita pakai PowerPoint, nak buat tu lambat. Cikgu Carol. Cikgu Lily lambat, kita nak buat Cikgu Shoba. Kita kerok je dia punya website tu, lepas tu kita present dekat ni. Lepas tu kita upload dekat YouTube Cikgu Ciam kita. Dapat dia subscriber. Okay. Then dapat Cikgu Shimi punya tu dah masuk. Okay. Then lepas tu kita tengok dekat desktop ni. Ni saya tak berapa gemar sangat. Saya suka yang desktop ni senang saya nak tengok. Saya buka ini. Sebab desktop ni dia ada banyak feature-features ni. Kita boleh ni, kita tengok masuk. Dah masuk nama Cikgu Shimi kita. Kita tengok kat sini. Lepas tu kita present lah. Tapi padahal site tu dia yang buat. Dia contoh. Kan? Orang tu dah buat site apa semua, kita present bahasa Inggeris dia tu. Sebab kita nak kejar masa. Ataupun nanti Cikgu Lini kita buat bahasa Arab ni, kita ambil tu, lepas tu kita present. Contoh. Kita present lah contoh lah, jenis-jenis ni kan. Lepas tu kita edit lah benda lah ni. Yang mana kita tak nak, kita buang lah. Kita ambil yang macam contoh teaching ni, contoh nak buat kita punya PH dia dan sebagainya. Boleh? Dah terjah? Okay. Contoh sebab apa? Kalau site tu, kalau site macamnya contoh kita nak copy site orang tu tak boleh, you guna je OneNote. Tak ada halangan Cikgu Ahmad. Okay? Cuma download tu yang kita nak kena belajar hal lain pula. Jadi dah tahu dah macam mana kita nak buat tu, dah tak senangkan kerja kita. Okay? Dr. Bashar nak tanya. Maksudnya bila kita clip daripada Google Site tu, kita boleh edit dah perkataan-perkataan tu. Okay, very good question. Sekarang,
Okey, dia nak edit perkataan ni macam mana. Sekarang perkataan ni cikgu Simi, dia adalah dalam bentuk gambar, betul tak? Okey, Okey. apa yang best dalam OneNote ni? Sebab OneNote dia boleh tarik keluar gambar tulisan ni. Kita nak tulisan ni, takkan kita nak type satu-satu. Boleh dua cara. Satu, awak boleh guna snipping tool. Okey, kita crop je ni. Satu, you boleh ambil je terus. Contoh, you right click je dekat sini. Nampak tak? Dia tulis copy text from picture. Nampak ni? Kita ambil keluar perkataan ni. Okey. Dan ni tadi saya dah tekan dari sini kan. Tengok kat bawah. Mana ni? Biasa sebab dia ada gambar ni, biasanya you ambil je ni. Selalu saya buat sebab ni. Sebab dia ada gambar ni. Jadi kamu crop ni. Crop yang ini, pak ni. Kan? Kadang-kadang ada orang dah tulis banyak-banyak tu, katakan kita nak ni. Kalau you crop je ni, ambil ni. Copy ni dulu. Lepas tu, kita letakkan satu page yang lain. Kat bawah ni. Page ni kita crop the picture. Okay. Picture. Okay. Tampal sini dulu. Okay. Bila dia dah tampal kat sini, sekejap, kita right click ni, kita copy text from picture. Lepas tu kita paste. Tada! Wow, magic tu. Okey. Thank you Dr. Basha. Sama-sama. Jadi lain kali kalau Cikgu Simi ni buat banyak site tu, Cikgu Lily, kita curi je. Kita ambil je. Tak banyak kita type. Dia bukan nak ajar kamu ni. Tadi contoh je sebenarnya. Kadang-kadang we are short of time. Jadi sebab tu kita kata kunci pada hari ini adalah investment to gain more. So you invest your time but you want to gain more knowledge to shorten your time of one. Takkan you nak type satu-satu ni. Kan betul tak Cikgu Simi? Kadang-kadang kita pergi satu site tu banyak sangat tulisan. Kamu crop je the whole site, nampak dalam OneNote kamu. Kamu dah boleh tengok dekat kamu punya iPad. Okay, iPad ni sama je apa ada tulis tu. Dekat iPad pun ada OneNote juga. Okay, macam juga punya. Dekat phone ni. Dekat phone dia dah install tu kan. Tengok je dekat DRB My Learning Journey. So ambil dekat telefon ni. Sekejap lagi saya tunjukkan dekat telefon. Dia dah tengok dia keluar sama kan. Okay, sekarang saya nak paparkan di telefon. Okay. Ya. Kalau nak paparkan telefon, dia ada satu petua dia. Pastikan tutupkan antivirus. Itu satu je kat telefon ni. Kita tak nak bagi kita kan, kita tutup dulu antivirus. Shield ni kita disablekan dulu lah 1 jam ni. Okay, baru you boleh paparkan ke sana. So, kita gunakan telefon kita yang canggih ni. Kita paparkan ke handphone. Mana kita smart view ni. Okay. Kita paparkan ke telefon ni. Tengok apa je dia keluar. Okay. Smart lah. Okey, kita tengok apa yang ada dekat telefon. Okey, ni adalah apa yang kamu nampak di handphone saya. Saya pergi dekat OneNote saya ni. Okey, saya tekan OneNote tu, yang warna purple tu. Itu pula nak letak saya punya. Okey. Okey, lepas tu saya nak cari tadi DRB mana ni. Ada tak DRB dia? Okey, tak ada. Saya cari. Dekat sini adalah paparan di handphone Nampak ada ni kan. Lepas tu saya nak cari monopol untuk kelas malam ni. Okey, kelas kita tadi saya klik buku DRB My First Book kan. Saya nak DRB My First Journey. Okay, DRB My Learning Journey. Okay, tengok dia buka. Okay, warna dia kelabu lagi sebab dia tengah synchronize. Maksudnya daripada internet, dia nak masuk ke dalam handphone. Dengan syarat kena ada line. Tapi kalau dekat farm, Dr. Juhaida, kalau kita kat ladang atau kat rumah awak yang tak ada line tu, kita tekan dekat handphone. Kita dah tukar colour, warna merah ni. Apa yang best ni? Sebab dia kat sini, nanti kita boleh gunakan. Tengok kita tekan buku ni. Okay, dah keluar. Kita synchronize sekejap. Jika ada banyak tadi kan, kita nakkan dia punya konsisten dia ada boleh siapa tadi. Nampak tak? CSING, bunyi dia syncing bukan syncing ada Taida. Nampak dia dah keluar. Kita punya hari kelas kita malam ni nampak tak bendala ni? Dia boleh turun naik tau. Nampak tu yang bestnya tu. Ni yang magic show ni. Macam main yoyo Cikgu Lily. Yang atas bawah ni. Kata penting kita letak kat atas ni. Kita tekan yang ini, kita nak tengok Cikgu Simi punya kita keluar. Dia dah cakap sticky note tu. Sama. Crop picture. Nampak dia dah keluar. Tak ada nak tengok kecanggihan. Nampak tak kita crop tadi Cikgu Simi punya perkataan dia. Nampak ini. Dah buat ni, kita nak tengok gambar. Nampak. Nampak. Sorry hari malam ni kita tak ambil Dr. Jam. Yang kali kita sini Dr. Jam ni. Sebab tak dapat cari dia punya. Okay, kita nak tengok gambar Cikgu Simi. Nampak ni?
Nampak? Sama tak? Jadi itulah sebabnya dia punya resepi dia. Jadi saya ajar student benda yang sama juga. Kita apa terlampau banyak fact ni. Sekejap kambing, sekejap lembu, sekejap harimau, sekejap anjing, apa semua kan. Jadi contoh, kita dah dapat side orang tersebut. Okey, tak sabar rasanya cikgu Lily kita ni sticky note. Okey, sticky note, okey, di telefon kalau kamu tengok dekat sini, dia tak ada perkataan sticky note kat sini. Okey, saya tukar. Sebab apa? Okey, kenapa dekat telefon saya ni tak ada sticky note? Ada, tapi di telefon lagi satu. Dia bergantung kepada version apa yang awak pakai. You kena update you punya phone. Kalau tak ada sticky note kat sini. Okey? Kat sini tak ada. Sebab apa? Saya ada sebab dia. Nanti saya beritahu. Okay, sekarang saya nak tukar telefon Sekejap ya. Saya tutup yang ini. Okey, saya ubah kepada telefon yang ini pula. Okey, mana saya punya smart TV tadi. Okey. Okey, saya masuk. Okey. Alright, saya pakai note ni. Okey, dekat sini saya akan buka saya punya OneNote saya. Yang atas ni warna purple ni, OneNote. Okey, sorry. Okay, bahaya tu kalau nak buka ni line-line ni. Okey. Mana saya punya, oh belum. Oh notebook. Oh sorry, dia dah sticky note tadi kan? Okay, this is the sticky note. Okay, ni adalah sticky note. Tekan dekat home ni, ni adalah version baru. Saya tak tahu lah, kalau you punya version lama, dekat bawah ni ada tulis sticky note. Dekat sini, dia dah keluar sticky note kat sini. Apa maksud sticky note ni? Dia sama dengan Google Keep yang ada dekat Google. Okay, kalau dekat Google, kita ada Google Keep. Nampak tak Keep Notes ni? Okay, Keep Notes ni, kita ada banyak kan? Paparan ni kan, kadang kita nak tulis note kat sini lah. Okay, kita nak tulis sini jadual, PDPR, esok. Okay, besok kita nak ajar sini Iqra. Okay, lepas tu kita nak ajar besok apa lagi besok kita nak ajar bahasa Malaysia bab 3. Betul. Okay, ini itu dia akan duduk kat atas tu. Okay, benda yang sama, tapi apa beza dengan sticky note kita? Sticky note kita boleh taruh gambar. Yang best ni, tengok balik kepada OneNote kita ni. Okay, katalah saya nak buat sticky note yang baru. Bila kamu apa saja kamu tulis dekat sini, dekat laptop pun dia akan keluar. Dekat laptop, nanti sebelah kiri, dekat gambar window yang kecil tu, kamu type sticky note. Apa saja kamu tulis kat sini sticky note, dekat laptop akan keluar. Jadi type je lah apa-apa sini. Mungkin tulis kat sini, belajar bersama cikgu Kimi. Lepas tu kamu tulis dalam nota sini. Nak belajar pilih PT. Nak belajar pilih PT. Sebab tu kita nak letak sini, apa nama? Kita nak letak reminder. Sebab apa nak ingat ni, nak belajar juga lah pilih PT kan ni. Sebab cikgu Kimi kita buat banyak game ni. Jadi nak belajar kita student kita main game pula. Contoh. Okay, nampak? Dia kata tulis kat sana 2 Ogos 2021, 11.30 malam. Saya gunakan akaun drbashar@gmail.com untuk tulis sticky note ni. Dah, itu aja. Lepas tu tak payah buat apa-apa. Dia akan synchronize ni dengan syarat telefon awak tu ada internet. Kalau telefon awak cap ayam, tak ada internet, tak ada boleh nampak keluar kat telefon. Jadi kita kembali kepada laptop nak tengok keluar tak belajar bersama cikgu Dini. Okey, kita tutup dulu handphone punya paparan. Okey, kembali. Kat mana duduknya sticky note kat ni? Okey, kamu tutup semua ni. Okey, dekat bawah ni, kita type sini sticky note. Kat ni. Type sticky. Nampak? Dah keluar. Sorry. Ni sticky note ni. Tekan sticky note ni. Atau kamu paku je dekat bawah ni. Tekan sticky note ni. Ni mana kan? Siapa punya sticky note? Ni mana punya account ni? Okay, anak tu dah keluar tu belajar bersama cikgu Shimi. Nampak? Puas hati cikgu Lily. Best lah ni. Memang dah ada lah. Memang dah ada lah. Jadi memang ada. Itu contoh dia. Maksudnya kamu nak tulis nota-nota yang pendek. Dia bukan boleh total je, nampak tak saya letak gambar virus ni. Sama je. Copy paste saja. Copy paste daripada ni keluar sini, dia keluar kat telefon, keluar kat dekat iPad, keluar dekat tablet dan sebagainya. Macam mana cikgu Syabah? Best. Okay. LIDAR betul. Jadi maksudnya saya suka cakap tentang LIDAR ni. LIDAR ni sebenarnya apa yang kita belajar malam ni? Kita dinamakan LIDAR. Saya kata LIDAR, LEDD. Okey, sebenarnya cikgu Lily, saya buat banyak perkongsian motivasi dengan student.
Di mana kami menggunakan banyak kata kunci. Kata kunci salah satu dia, masa dulu saya aktif di dalam PG, di mana dengan budak-budak ni kita belajar tentang cara seperti ini. Bersama. Okay, sebenarnya kamu belajar di peringkat kedua, iaitu yang from zero to hero, saya dah hilang dah. Okay, kepada peringkat leader. Okay, tidak. Maksudnya kita learn, hari ni kita belajar, lepas tu kita explore sebab kamu tanya saya soalan dan you discover, oh macam ni rupanya buat one note. Lepas tu kita adventure atau kita acquire. Adventure acquire ni adalah sama seperti apabila anda menghantar soalan assignment kamu. Maksudnya kamu buat sampai berjaya. Selagi kamu tak buat ni, kamu tak buat homework, kamu tak hantar tugasan, kamu tak sampai level leader. Kamu kat sini, sampai kat discover dia jadi. Faham tak? Jadi adventure bola ni bila kamu buat, lepas tu kamu tunjuk pada orang macam mana Cikgu Chiam buat dekat channel dia dan sebagainya, itu adalah level adventure atau acquire. Kamu telah menguasai level 2. Level pertama kita panggil apa? Level pertama kita panggil situ. Ya. Level pertama kita panggil situ, iaitu zero to hero. Okay, this is kata kunci. Itu sebenarnya. Jadi, best tak sebenarnya? Sebab apa? Bila kamu kena gunakan OneNote ni, kamu kadang terlupa kat mana kamu letak nota tu. Jadi, nota tu kadang letak dalam buku yang terlampau banyak cikgu ini. Okay, sebab awak banyak tanya saya tanya gunakan dengan pelajar-pelajar saya. Saya akan gunakan ice breaking dulu. I'll talk to them. I make them feel comfortable, not so stressful. Then baru kita buka buku. Okay, kita tak terus buka PowerPoint dia, tak ada. Macam contoh hari ni saya nak ajar tentang tulang. Tapi saya tak cakap tentang tulang hari ni. Saya ajar tentang, hari ni kita belajar tentang, kita cakap tentang kangaroo lah. Atau kita cakap tentang burung. Kamu pernah tengok burung? Memanglah burung kita dah tengok. Kamu tengok burung, kadang-kadang dia duduk dekat atas elektrik tu kan? Kenapa dia tak mati? Cuba Cikgu Zulfikri pergi panjat yang elektrik TNB tu, kamu duduk atas elektrik tu, apa jadi dah tu? Akan hangus terbakar lah awak, betul tak? Kenapa dia tak mati itu soalan yang pencah minda. That is high order thinking skill. Ataupun saya tanya dengan diorang, kadang-kadang dia tanya saya balik, Dr. Basha, saya nak tanya, kenapa ayam punya testis duduk kat dalam badan, dia tidak duduk dekat luar? You know how I answer them? I cakap dengan dia, kamu pernah tengok gajah? Pernah, dia kata pernah. Tapi kamu tahu tak testis gajah tu tak duduk dekat luar, dia duduk dekat dalam. Kenapa tak duduk dekat luar? Sebab gajah ada apa? Ada dia punya drum tu kan? Dia bukan boleh tengok benda yang tergantung ni Cikgu Lily. Habis semua nak dipautnya. Sebab tu Allah cipta benda alam duduk dekat dalam. Sama juga dengan burung. Kenapa testis tu tak duduk dekat luar? Dia duduk dekat dalam. Cuma dia tergantung macam awak punya. Habis dia patuhnya. Betul tak Cikgu coba? Barulah student menarik nak belajar. Baru kita belajar tentang tulang tadi. Itulah contohnya. Kan awak tanya saya soalan tadi, saya bagi dia balik soalan dalam bentuk high order thinking skill. Kemahiran berfikir aras tinggi. Ketahu awak. Baru dia ni, baru tahu Cikgu Syobhan. Satu soalan tu saya tanya lain. Okey, Cikgu dah. Dah. Itu turunkan. Ya. Terkeluar sekejap. Kita sekejap presentation ni. Cikgu Fikri lah, Cikgu Fikri. Kat mana kita jumpa Fikri? Untuk utara tu silakan. Share dengan kita. Utara. Cikgu Lily pun jawab utara ke atau selatan? Atau tak tahu? Tahu. Tak tahu. Tak tahu Okey, jawapannya adalah kutub selatan. Nampak jawapan selatan. Kita tanya. 10 orang yang saya tanya, dia akan jawab semua utara. Kenapa? Sebab anak murid ni kalau belajar, dia akan jawab soalan pertama yang kamu nyatakan dulu. Soalan tu yang selalunya tak jawab. Jadi bila kita ajar, selalu kita bagi jawapan yang betul yang pertama. Tapi saya tak ada. Di peringkat universiti, biasanya kita jawapan tu yang akhir tu adalah jawapan dia. Kenapa? Sebab apa? Dia jawab sebab dia tembak. Dia tak tahu. Awak tahu tak kenapa tak ada dekat kutub utara? Cikgu Zulfikri. Ni buka mic
interview dia. Tahu tak kenapa tak ada penguin dekat Kutub Utara? Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Cikgu Ahmad ni tahu lah sebab dia ada burung belakang rumah dia. Polar bear. Tak tahu. Tahu tak kenapa? Okey, apa yang ada dekat Kutub Utara, Cikgu Ahmad? Haiwan apa yang dekat Kutub Utara ni kita nak macam minor? Polar bear. Polar bear. Polar bear tak ada dekat Kutub Selatan. Allah cipta tak ada polar bear kat Kutub Selatan. Polar bear hanya ada di Kutub Utara. Sebab tu bila polar bear ada dekat Kutub Utara, penguin tak ada kat Kutub Utara. Ketawa Cikgu Lidi. Tu yang best ni bila kita belajar malam ni, Cikgu Johaida. Kenal kita ni. Jadi sebab penguin ni, yang jantan tu duduk selamatkan telur. Tekan bila dia nak ngeram telur tu, dia akan duduk rapat-rapat sejuk kan, betul tak? Kalau ada polar bear ni, habis dimakannya sekali. Betul? Yes, sebab tu penguin hanya ada di Kutub Selatan, Cikgu Nasrin. Yes, polar bear akan makan penguin tersebut. Sama juga macam tadi bila kamu tanya gajah punya testis tu, kenapa dia Allah ciptakan dalam badan dia? Kalau Allah cipta benda alam biji tu dekat luar, yang orang yang belakang tu yang ikut dia selalu nak tarik ekor kan. Dia tengok, ni besar ni, baik kita paut dia besar dia lah. Nampaknya memang tak beranak lah gajah tu. Memang pupus lah macam siapa. Dan kali kita akan belajar pula kenapa pula unta berada di padang pasir. Lepas tu baru kita belajar matematik. Baru best Cikgu Ciam. Betul tak? Jadi you kena adakan bila kita sesi online macam ni, Cikgu Nasrin, Cikgu Ahmad, jadi you buat sesuatu yang sangat menarik dia. Dia macam mana pun dia akan buka kamera dia macam ni. Student saya, dia nak tidur, dia terus bangun je. Bila dia terfikir pula soalan-soalan dia. Siapa jawab soalan ni? Hari ni Dr. Basha dia nak bagi MACD. Saya hantar MACD kat rumah kamu. Siapa buka betul je hari ni? Betul-betul. Saya nanti kadang-kadang kita boleh order dekat handphone. Betul tak? Betul MACD atau apa ni? Tengah anu ni kita hantar rumah. Jadi dia buka je tu. Saya jawab siapa yang jawab betul je lah. Lepas tu baru kita tu. This is nasi Arab. Macam Cikgu Liana, dia dah dapat nasi Arab sebab dia jawab betul. Cikgu Liana dia tak nak buka ni. Dia malu. Kan? Betul lah satu cara bagaimana kita dalam PDPR secara atas talian kita nak tarik student kita mengajar macam ni. Macam kita belajar waduk malam ni. Kan? Sebenarnya saya tak pun terfikir nak ajar malam ni. Tapi Cikgu Lili ni tag saya ni saya dah tak boleh tahan, saya surrender. Sampai kita panggil ramai-ramai, panggil Cikgu Ahmad, panggil Cikgu Fikri, panggil Mualim Kado Fendi ni, baik duk mari sekali dengan pengetua kita ni, Puan Suraya kita ni. Sahabat lama ni, dia sama-sama kita. Cikgu Habib Mak ada dalam ni. Kita bagi ucapan yang bagus. Yes. Jadi malam ni itulah perkongsian kita malam ni. Sebenarnya kita nak belajar sikit tentang OneNote ni. Kenapa dia power? Sebab kita dah buat macam-macam benda tu. Tapi sikit lagi sebelum kita habis ni, saya nak duduk sikit. Sebab Cikgu Lili ni kacau saya tadi saya tengah present. Okey. Dan sikit lagi sini. Kadang-kadang bila tengah present ni, ini Cikgu Ciam dia belum belajar ni teknik ni. Kadang-kadang bila you present, katakan, saya tutup sekejap yang banyak ni sangat presentation ni. Kadang-kadang bila you present, katakanlah you present benda Allah ni kan. Katakan you nak copy benda Allah ni. Katakan benda Allah lah, sorry. Katakan benda ni adalah ERPH minggu pertama. Tapi dia tulis dalam Jawi dan benda ni. Katakanlah saya crop benda ni dalam bentuk gambar. Okay. Saya crop ni dalam bentuk gambar. Okay. Saya crop ni. Okay. Bila saya tampal dekat OneNote kita. Okay. Mana OneNote kita tadi? Sini. Okay, yang ke-11. Okay, kita nak buat yang ke-12. Bracket. Pasting the picture. Paste. Okay. Bracket. Okay. Bila dah muncul kat sana, saya nak tampal gambar tu kat sini. Okay, bila kamu tampal gambar tu sini, kamu boleh kecilkan dengan tarik dia macam ni atau tarik dia ke depan balik, dia jadi besar. Okey, tapi bila you tarik macam tu, kadang-kadang bila nak explain dengan student ni, Cikgu Ciam, bila nak explain, sebab gambar dia bergerak tau kiri kanan, nampak tak? Betul tak? Jadi susah tau dalam kali kita nak buat arrow dekat sini. Macam mana saya nak explain dengan student saya ni? Jadi kalau Cikgu Ciam, you buat dalam bentuk PowerPoint tu, dah buat esensial lah. Katakanlah contoh ni datang daripada PowerPoint. Saya cuma, kamu right click dekat gambar ni sebab kamu nak lekatkan dia dekat dia punya papan putih yang tadi tu kan. Right click dekat sini, kamu letak kat sini set picture as background. Okay, you tekan set picture background. Once you tekan ni, okay, gambar tu dah tak boleh gerak lagi dah.
Okay, bila gambar tu tak digerak, barulah kamu ambil draw ni. Okay, kamu pilihlah anak panah kamu. Kamu nak tunjuk perkataan sekolah agama contoh. Sekolah agama. Company kan. Mungkin nak tukar colour dia lah. Tukar colour. Tukar colour pen tu. Okay, colour dia merah. Okay, lepas tu nak tebas sikit. Okay. Nampak? Senang kita nak explain tu. Ajar matematik ke apa semua. Lepas tu pakai you punya apa ni, writing pad tu kan. Conteng-conteng lah, ambil conteng-conteng. Kat sini, kata bulatkan macam ni. Kok ni, hari ni belajar tentang masa contoh Ustazah Ustaz, nak ajar hari ni tentang apa ni, kamu bulat kat sini. Contoh kan. Lepas tu, kamu bolehlah explain kat sini. Kat mereka. Dah sudah, kamu padam, ambil pemadam yang besar ni. Ambil yang paling besar lah, stroke ni senang. Terus, padam habis. Dah settle. Best tak? Jadi banyak benda yang tak payah kita gunakan yang berbayar macam saya ni. Ni level-level ni dia pakai lah yang pen ni yang sebab dia nak buat dia punya anak panah dia yang macam-macam ni. Dan saya nak buatkan anak panah saya guna kadang-kadang saya guna ni. Seperti macam ni kan, saya nak buat macam mana boleh juga. Tapi ini adalah lagi teknik baru. Kalau you tak nak beli yang ni, mahal ni. Okay, kamu boleh guna yang dekat OneNote. Anak panah ni. Lepas tu kamu boleh tulis. Katakan sini kamu nak insert text. Insert mana text kau? Insert lah apa-apa lah nak tulis ke apa semua kan. Doktor kejap. Yang you guna tool tadi apa? Tool apa? Bayar dia mana? Ni Yang you guna tools tadi tu. Yang you cakap you bayar tu. Yang ini berbayar. Yang bedak lah ni. Ini nama EpiPen. Ini pergi dekat ni. Ini sebab apa? Ni kadang-kadang sebab benda ni kalau dia jadi screen, saya kena gunakan EpiPen ni sebab katakan saya tak gunakan OneNote, saya gunakan aplikasi lain yang saya nak conteng juga, saya gunakan EpiPen. EpiPen ni power sebab dia boleh buat apa? Dia boleh buat whiteboard, dia boleh buat blackboard, boleh tulis macam-macam kat sini. Boleh type lah SP. Okay, saya boleh tulis kat sini 1 campur 2 sama dengan 3. Sebab Dr. Jah, saya mengajar di universiti. Saya kena mempelbagaikan saya punya kaedah pengajaran pelajaran supaya dia sangat menarik. Sebab bila saya tukar, tiba-tiba putih jadi hitam, semua skrin komputer semua buka. Kenapa jadi hitam lah? Boleh dah dia nak tanya soalan. Masa tu kita blast kat dia. Ni, this is my way. Sebab kalau tidak, tak tahu dia tengah tidur ke, dia tak kat mana ke, dia faham ke tak faham. Biasa buat exam ramai fail. Bila ramai fail, you jawablah dengan you punya ketua jabatan. Betul kali ni ramai fail dan sebagainya. You tak ada attend class. Contoh, betul tak? This is our way, this is my way. Okay? Pada Ni Dr. Basha beli kat mana ni? LC? Harga dia berapa? apa siapa tanya soalan tu? Sorry? Cikgu Ahmad tanya. Cikgu Ahmad, tidak Cikgu Ahmad. Tidak, saya punya tak dengar. Ada apps tu third party apps kan? Ni macam Third party Cikgu Ahmad. Itu you boleh beli dekat sini. Kat sini kamu type kat sini, kamu type EpiPen. Ni best. EpiPen ni kan, tekan yang free pun ada. Okay? Tapi kalau benda yang percuma dengan benda yang beli, dia tak sama. Dekat sini. Kamu boleh download. Okay? Kamu boleh gunakan pen ni. Sebab dia best kenapa? Dia boleh conteng dekat apa saja permukaan. Okay? Sebab ini tak ada OneNote apa dekat sini. Saya boleh conteng, saya boleh crop, saya boleh buat apa saja. Saya boleh letak bentuk macam ni ke, kan saya nak tukar colour ke, ini ke besar kan, sikit. Saya nak buatkan presentation ataupun yang saya persembahkan pada student saya tu lebih meaningful. Inilah cara-cara dia macam mana. Suara tak ada dah Dr. Basha. Hilang. Mak tak buka Dr. Basha. Dr. Basha itu tekan tu. Off. Basha mute, microphone mute.
Testing. Okay. Sebab buka terlampau banyak ni. Dengar. Okey, dengar. Okey, sorry Cikgu Ahmad, tadi yang itu adalah EpiPen. Okey? Itu saja perkongsian malam ni. Nanti saya share dekat mana Thank you Dr. Masya. welcome. Abang Mat, ada lagi Abang Mat? Kita dah tidur dah. Dr. Masya nak share recording. Share recording. Okey, nanti I share dekat mana Share dekat Telegram lah, nanti hantar pada you. Nanti forward Dia je lah pada ada tak? tak apa, nanti tadi ada isi Google Form tak? Tak tahu. Hantar kat orang punya email. Tadi ada isi Google Form tak? Telegram. Tak. Kejap, saya hantar dekat ni kejap. Cikgu Fanny ada apa-apa nak tanya? Sebelum ni kita ni. Setakat ni okey doktor. Okey, jadi maksudnya ini adalah satu cara Tak ada. Tapi memang memang teruja lah. Okey, sekejap. Saya ambil copy link kejap. Saya letak dekat ni. Saya dekat chat. Okey, nanti saya hantar itu rakaman pada you punya email, dan nota pada malam ni nanti saya letak dekat email kamu semua lah. Siapa yang hadir malam ni, siapa letak email tu saya hantar lah. Jadi untuk Cikgu Fendi, ini adalah satu cara macam mana kamu boleh letakkan semua you punya nota di kita semua dalam you punya buku OneNote ni. Dia memang power. Kita pun terima kasih lah Cikgu Lily yang kacau saya hari-hari ni. Jadi dapat dia belajar satu benda baru dan kita manfaatkan ilmu ni bersama. Gurau, tak apa. Lalu Cikgu Ciam dengan Cikgu Shoba ni pun dulu selalu kacau saya kan, sebab dia pandai. Dia kalau tak kacau dia tak ada, dia tak belajar. Saya pun kalau tak mengajar saya pun lupa. Kan, kita pun terima kasih kepada Cikgu Ahmad yang bagi kita akaun engineer Microsoft ni. Siapa yang tak ada, mohon kat dia lah. Cari Cikgu Lily ni, dia satu sekolah dua orang ni walaupun dia tak jumpa selalu. Kan? Cikgu Ahmad kita ni ada. Jadi yang kita pun ada Cikgu Penny kan, sebab kita di sini kan. Yang Microsoft tu kena minta kat Cikgu Ahmad. Kita pun terima kasih pada penyelamat bumi kita ni, Cikgu Abang Mat ni. Cikgu Mat ni tak bersenyap dia ni, tak tu dia lelaki tu ni. Dia yang banyak bantu lah sebenarnya. Kalau tanpa didik ni, saya ni kita dua orang ni bukannya cikgu sekolah kan, tapi kita manfaatkan ilmu ni bersama. Terima kasih pada Cikgu Shimi yang jadi kita punya eksperimen dia punya ni kan. Terima kasih pada Cikgu Lily, Dr. Juaida, Cikgu Nasrin yang join kali pertama daripada Terengganu kan. Cikgu Ahmad boleh share username. Ada peminat ni Aman Kacak ni, dia nak username. Cikgu Ahmad dekat share dekat mana? Dekat dia punya ruangan chat tu. Jadi orang boleh telegram dia. Cikgu Ahmad ni tak tahu lah dia ada buat presentation ke tak. Saya belum tengok lagi web dia kat mana. Tapi dia ni pun di situ juga ni. Tu. Okey, lagi satu sikit je sebelah habis. Saya terlupa satu. Bila dia dekat telegram ni, saya nak papan ni sekejap je. Okey, kalau kadang-kadang bila you share telegram, ni kan contoh contoh. Okey. Ada share ni, saya terlupa ada satu part lagi. Katalah you ada share dekat telegram macam ni, cikgu siapa tanya saya tadi. Okey, katakan you ada share kat telegram ni dekat web. Telegram. Dekat telegram, katakan you ada you punya, katakan dekat telegram era. Okay, ini adalah era ni, kamu boleh join telegram group ni yang saya buat ni. Okay, kat sini ada link ni. Okay, saya letak dekat chat. Okay, letak dekat chat ni. Kalau kamu join group ni, katakan kamu join, lepas tu kamu nakkan satu dia punya, katakan hari ni kita belajar tentang escape by report punya teks ni, kamu boleh right click benda ni, kamu dapat tak copy message link ni. Okay, ambil copy message link ni, tampal dekat OneNote kamu. Macam tadi kita buat OneNote kan, kita yang ke konten yang ke-13. Okay, konten yang 13, kita ni yang sebelum kita tutup kelas ni, bracket di sini, message from era Telegram.
Ni yang best ni. Lepas tu kita bracket. Okay, kita pergi kat Tumi, kita tampal kat sini. Pastekan dia. Paste. Meaning that, kalau katakan, lepas tu kamu tulislah dekat sini. Apa nama, message, site SK buyer import. Jadi kalau kamu ada apa-apa conversation ke yang ada dekat dalam chatting you, Dr. Johaida yang banyak tu kan, kamu klik je dekat link ni, dia akan bawa kamu ke dalam part tersebut. Cikgu Zulkifli Fikri, Cikgu Nasrin, kalau kamu katakan kita ada banyak kan dekat grup underground kita tu kan, underground ni kan, underground ni kan, cikgu siapa, cikgu Aman kita kan share banyak kan, katakan dia ada share ni yang kita punya ni kan tentang ETT ni kan, something like this kan. Okay, kamu right click aja dia punya ni, kamu copy message link ni, okay, copy message link ni, letak dekat OneNote kamu. Okay, yang OneNote kamu katakan letak dekat bawah ni. Okay, nama kelas ke 4. Okay, lepas tu kamu paste saja link tu. So jadi nanti kalau nak cari kat mana letak conversation itu hari kamu klik je kat link tu, dia akan lompat terus kepada conversation yang berkenaan. Boleh? Cikgu Zulkifli dengan Jazrin, dah senang. Tak payah kita nak scroll hot ni kepala makan panadol ni. Cikgu Lily, tak ada payah nak makan panadol dah, pakai OneNote ni semua. Apa nama Cikgu Carol. Ni salah satu cara dia macam mana kita nak simpan banyak-banyak tu. Sekejap di CT, sekejap di CI, sekejap matematik, Cikgu Ciam minta mana satu lah. Memang dahsyat Cikgu Dr. Johaida. Memang dahsyat kalau belajar ni. Sekejap kita belajar polar bear, kita baca sekejap penguin. Kan, nanti sekejap ni. Jadi benda-benda macam ni yang dapat menarik. Jadi kadang-kadang you ada buat banyak perkongsian dekat you punya channel atau dekat you punya Telegram. WhatsApp boleh dan tak boleh. Ada yang boleh, kadang ada yang tak boleh. Tapi kalau Telegram ni guarantee boleh. Tu yang best. Jadi dia boleh lompat lah kat sini. Kadang-kadang you ada banyak you punya tu kan. Macam-macam lah ni kan, kita punya tu kan. Jadi dia boleh lompat straight kepada soalan mengenai. Kalau you nak scroll pun pening juga ni Cikgu Zulkifli. Cikgu Nasrin kan, tak mana dia letak hari tu, dia terus cari kat situ. Kadang you punya Telegram pun banyak. Cikgu Carol. Betul tak? Cikgu Carol ada banyak. Jadi ni antara cara kita semua letak je dekat kita punya OneNote. Itu jadi dia banyak ni. Nampak? Jadi secara tak langsung kita nak, kalau dah banyak ni macam mana nak cari, tiba-tiba katakan kita nak cari juga hari tu. Nak cari apa? Saya nak cari itu hari apa? Kita macam Filipiti Cikgu Shimi type dia Shimi. Type dia bukan Cikgu Shimi, SYIMPE. Nampak Cikgu Shimi dah keluar. Tapi kita nak cari dekat, kita letak kat mana itu hari kita cakap dia gambar site Cikgu Shimi tu. Tekan aja tu. Nampak? Dia dah lompat kepada site berkenaan. Dah senang kita nak cari. Betul tak? Ni salah satu contoh lah. Nanti kita buka bela berserabut. Sekejap veterina, sekejap ICT, sekejap macam-macam Cikgu Shoba. Ya? Jadi kita ada dia. Excuse me Dr. Basha. Silakan. Maksudnya kita nak cari-cari tu pun tapi memang kita dah simpan dalam OneNote pun ada kan? Dia kata kunci tu. Okay. You must know dia kata kunci, you boleh cari. Macam tadilah kita nak cari, katakan kita nak cari tentang Google Sheets. Segala apa tentang sheet semua keluar. Jadi tu pilihlah mana satu. Betul tak? Kan kita tulis banyak buku. Kata saya nak cari perkataan fatal. Saya punya presentation ni Cikgu Lily, saya guna perkataan yang canggih. Fatal attraction. Salah satu saya presentation adalah fatal attraction. Contoh saya buat tentang apa fatal attraction in Google Meet, Google Sheet. Fatal. Okay, macam fatal attraction. Ni adalah satu contoh ni pula. Fatal ni. Fatal, ni nak contoh. Macam ni. Nampak tak ni? Saya kalau buat presentation, saya buat sesuatu yang sangat extraordinary. Nak cakap fatal attraction Google Sheet. Orang cakap fatal attraction ni movie ke presentation ni, Dr. Basha, atau masih gunakan something like this. Sebenarnya nak ajar tentang Google Sheet. Ni masih MCO lah, Cikgu Shoba bersama saya dengan Cikgu Ciam. Betul tak Cikgu Ciam Cikgu Tio. Kita buat bila ni Bila berapa bulan? 2 Mei 2020. Masih MCO. Yeah, something that very catchy. Jadi this is what they want in Google Certified Innovator. Cik Carol, you need to do something like this. Tunggulah awak present, nanti saya tembak. Present macam ni. Kalau you boleh defend mana tu, selamatlah you daripada tu. InsyaAllah kita semua boleh berjaya. Ya, ini adalah perkongsian pada malam ni. Kalau ada silap dan salah, minta maaf lah. Ya, cakap pun laju macam kereta api, memang lahir pun macam ni. Dan tapi saya harap bolehlah dapat sikit sebanyak memberikan idea lah kepada kamu semua, pada pendidik, cikgu-cikgu, cara dan sebagainya. Ya,
Jadi mungkin kita akan jumpa kepada kelas yang kedua di mana kita nak macam mana pula kita nak masuk Google Calendar tu Cikgu Aman. Google Calendar kita yang banyak-banyak tu kita nak masuk dalam OneNote ni. Itu Google. Ini Microsoft kita nak masuk. Kita jumpa di next class pada lain kali. Bila ada request daripada Cikgu Lily dia tutup kelas. Thank you. Okey, ada apa-apa tak soalan sebelum kita tutup kelas malam ni? Cikgu Jiang, Cik Lily? Tak ada. Tak ada Okey. Terbaik. Tapi thank you so much. Okay. Thank you so much all for joining. Alright, thank you again Masha and again. Okay, kita boleh tamatkan kelas kita pada malam ini. Thank you so much.